sedekah tadi itu, yang memberi tadi itu, kaya atau miskin itu sebenarnya bukan dah ibarat bukan salah Allah ni, salah kita sendiri. Salah kita, kau bagi RM1 nak 10. Apa yang kau dah bagi kat aku ketenangan, ya Allah dah cukup bagus. Jadi kat sini yang sebenarnya menjadikan kaya ke miskin ke, kan, ialah diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah. Saya Adim Wahai sebagai hos anda, dan hari ini kita akan membawakan satu tajuk yang mana tajuk ini sangat hebat sebenarnya kalau kita tahu kelebihan dan kita tahu apa manfaat yang kita boleh dapat daripada ini. Apa itu? Sedekah. Adakah kita makin miskin atau kaya? Jadi untuk pengetahuan kalian semua, podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap, satu pertubuhan yang sangat komited dalam membantu sahabat asnaf di seluruh dunia, yang mana mereka membantu golongan asnaf fakir miskin, anak yatim, warga emas, OKU dan juga mangsa bencana. Sedekah yang kalian sumbangkan sebenarnya membantu mereka menjayakan misi ini. Sedekahlah, tak kisah RM1 ke RM5, RM10, RM20, RM50 terpulang. Tak kisah, yang penting seikhlas hati. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Baik, hari ini kita bawakan special khas dari Tanjung Malim. Beliau jauh datang dan insya-Allah kita akan bersama beliau dalam masa 1 jam ni. Izinkan saya memperkenalkan antara biodata yang saya suka tentang beliau. Saya boleh panggil pakcik lah ataupun boleh, abang lah kan, boleh. Mana-mana kan. Okey, antara perkara yang saya suka ialah beliau merantau di luar negara lebih campur-campur kurang dalam 12 tahun. Berada di Pakistan pernah, berada di Mesir pernah, Baghdad pun pernah. Saya sendiri dekat Malaysia je duduk kan. Jadi insyaAllah sedikit sebanyak kita boleh mengambil ilmu beliau. Dan yang saya seronok sangat, bila mana sebut mengenai beliau, biasa muncul dalam rancangan Al-Kulliyah, di TV1, di TV3, dalam orang kata dalam Radio 3 Selangor dan Akim pun ada. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, seronok. Saya rasa macam nervous tau. Rasa macam saya pula jadi panel dia kan. Alamak. So Ustaz, agak-agak jauh dekat sini kan, daripada Tanjung Malim ke Shah Alam. Sementara kita nak masuk dalam topik utama kita, baru-baru ni kita dikabarkan dengan satu penerbangan terhempas di Elmina. 10 terkorban ke? Ya, 10 kan. 8 dalam kapal terbang, 2 yang luar tu, yang motor dan kereta. Masya-Allah, subhanallah. Subhanallah, bila kita dengar kan kullu nafsin dha'iqatul maut tu, orang yang mungkin berhati-hati dalam menaiki kenderaan sekalipun kita tak tahu. Ya, kalau boleh jadi dah ajal dia. Betul. Itu yang Imam Ibn Tufail, seorang ulama di zaman tabi'in, dia ada menyatakan bahawa hidup ni ibarat satu pemburuan. Kita ni adalah pemburu kan. Masuk dalam hutan, bawa senapang, tengok jumpa rimau, jumpa singa. Tembak belum tentu kena, tapi dia kejar kita dah confirm dah. Jadi dia kejar kita lari lah. Lagi laju kita lagi laju dia kejar kita. Lagi laju dia kejar. Itulah kematian. Kita nak lari daripada kematian, rupanya dia pun lagi laju. Saya main daripada Tanjung Malim sini, tekan 1, 2, 1, 3. Saya suka bawa kita laju kan. Jadi maknanya bila lagi laju tu, apa-apa boleh jadi. Betul tak? Lalulah apa-apa depan kita, tak kita yang mati, dia mati. Jadi tu yang Ibn Tufail sebut macam tu. Jadi kita lari-lari, tengok-tengok ada pokok. Kita pun naik atas pokok lah, nak menyelamatkan diri daripada rimau singa tadi. Tengok rimau dan singa tu tak pergi mana, dia tunggu bawah pokok. Dia kata mamat ni macam mana pun turun juga. Betul tak kan? Makanan aku. Itu namanya kematian sentiasa menanti kita, menunggu kita. Tadi kematian kejar kita. Ni dia nunggu kita pula. Kita nak duduk situ berapa lama kita tak pasti. Nak terjun bawah pokok, gaung, boleh mati. Dekat mana pun kita berada, memang dia akan betul menunggu. Dia tiba datang 2 ekor tikus, satu hitam satu putih. Dia makan pun 2 pokok tu. So makin lama pokok tu makin nak tumbang lah. Tengoklah kalau ada tumbang atas darat, rimau tekam kita mati. Pokok tu jatuh dalam gaung pun mati juga. Jadi itulah silih berganti kan, malam siang, malam siang, dan sampai matinya tak kita pergi juga. Allahu akbar, masya-Allah. Itu baru permulaan guys. Kalau ikutkan kisah tu, saya rasa boleh nanti Ustaz kita bincang belakang. Boleh. Saya nak dapatkan balik kisah tu. Seronok tu jadi perumpamaan. Okey, baik.
mengenai sedekah makin miskin atau kaya. Ya. Ada orang kata, Ustaz, kita sambung terus Mm-mm. sedekah itu memberi. Kalau ikutkan untuk kita sendiri sebagai anak muda, Mm-mm. cuba Ustaz kongsikan apa sebenarnya definisi sedekah Mhm. yang betul-betul supaya kita dapat tanamkan dalam jiwa kita. Baik, saya bila mungkin saya ni salah satunya saya ni tak pandai falsafah sangat. Okay. Lepas tu bahasa-bahasa kau orang ni sentap-sentapnya ni saya pun tak berapa pandai, tapi baguslah sebab tarbiyah sentap ni antara yang tarbiyah orang muda mula-mula saya. Masa tu itu ustaz-ustaz kita semua skema-skema semua kan. Tapi bila keluar tarbiyah sentap tu kata wah bagus juga ni. Cuma yalah saya pun belum ada rezeki jumpa kau orang. Hari ini alhamdulillah dengan kerjasama Yayasan Izzi Perhatian saya pun telah dilantik jadi duta dia, tukang cakap dia kan. Jadi tu bila kata jumpa tarbiyah sentap dia kata wah ini kena cakap orang muda pula lah. Tapi tak apalah. Cerita dia mungkin saya boleh bawa dalam bentuk kisah cerita lah. Contoh hari ni hari Jumaat kan. Hari Jumaat ni orang kita ni bila nak solat Jumaat sibuk tengok poket, ada tak RM1, ada tak RM5 kan. Bila tanya kenapa, aku tak boleh ni hari Jumaat mesti kena derma punya, mesti kena sedekah punya. Sebab kadang orang kita pun fikir derma mesti hari Jumaat, derma mungkin betul tu. jadi sebenarnya hari apa-apa boleh derma kan. Lepas tu kalau kita tanya habis RM1 tu besar sangat, ini aku 20 tahun 30 tahun kerja ni memang tak pernah miss derma sedekah, derma hari Jumaat ni. Tapi itulah RM1 tak pernah naik-naik kan. 20 tahun dah roti canai naik harga, teh tarik pun naik harga, betul tak kan. Dosa pahala kita pun dah naik dah, betul tak? Tapi derma dia tak pernah naik-naik, tapi istiqamah lah setahun. Jadi kenapa berlaku macam ni sebenarnya? Sebab tu kalau kita lihat hari Jumaat memang betul ada jenis orang dia tak cerita banyak, dia sampai je kat masjid dia masuk RM1 habis cerita kan. Tapi tiba-tiba dah masuk RM1 habis jemaat dia keluar kat depan pintu tu ada budak tarik, pakcik-pakcik derma lah hari ni hari Jumaat dalam masjid kami ni dapat asrama anak yatim. Alamak aku expect RM1 jadi. Tiba-tiba dia orang minta. Tapi dah kena tarik kain apa semua takut terlondeh, bagilah RM1. Betul tak kan? Okey settle. Nak masuk kita tiba ada lagi budak serbu. Pakcik-pakcik, kita pakcik besar. Walhal kita dah riba je tu dia kan. Derma lah kami ni sekian. Ush. Tadi dah minta. Kita pun tak nak cerita banyak, kita buka dashboard ada duit shilling RM1 tu kita bagi. Kan? So dalam 3 situasi ni, tadi yang belum apa-apa masuk masjid terus letak RM1. Lepas tu nak keluar masjid kena tarik kain minta RM1. Lepas tu nak masuk kita kena serbu minta RM1. Dalam 3 situasi ni kita cuba bayangkanlah rasa-rasa perasaan tadi sama ke macam mana. Betul tak? Betul. Kan? Jadi kalau kita tengok balik-balik sudah pasti situasi tadi tu berbeza. Yang pakcik tu masuk dalam masjid tu masuk RM1 tu sebab ikhlas. Dia dah buat lama istiqamah walaupun tak naiklah RM1 tapi maknanya tak payah diminta aku bagi. Kan tak payah diumum aku bagi. Ini memang aku bagi. Tapi bila dah sampai dekat pintu masjid tadi tu bagi juga tapi bagi setelah diminta. Pakcik dermalah dia pun bagi. Yang dekat kita pula dia bagi dengan dengan syarat berambus cepat. Cepat. Kalau tidak aku panggil polis 999 tangkap korang semua. Jadi situasi tadi berbeza. Jadi sebab tu bila kita cerita tentang sedekah ke memberi ke memang mula-mula tu susah lah. Kena belajar bagi macam mana kan. Sikit ke banyak ke siang ke petang ke malam ke pagi ke macam mana. Sampai ke tahap derma ni sedekah ni tak payah diminta. Derma ni sedekah ni tak payah dicakap. Derma ni sedekah ni bukan duit saja. Kan? Memanglah orang banyak kata mesti duit tapi sebenarnya bukan duit. Tenaga kita, idea kita, kan? Masa kita, senyum tu confirm lah. Tu dia kan. Tapi kalau tong derma lalu tu bukan kau kena senyum. Itu dia kan. Tong derma lalu tu faham lah kan. Ada apa QR code ke apa senyum kan. Semua kan. Jadi sebenarnya bila sebut tentang sedekah, ini bukan satu perkara yang berlakon, bukan satu perkara yang sebenarnya pun bukan mudah. Kalau dia tak biasa, memang susahlah nak memberi. Sebab tu kalau kita tengok zakat pun 2.5%. Maknanya kalau RM1,000, 1,000, 25% RM25. Kalau RM10,000, RM200.5. Kalau RM100,000, RM2,500. Kalau RM1,000,000, RM25,000. 2.5. Tapi sebenarnya bukan masalah sikit tadi tu. Masalahnya, boleh tak bagi? Faham. Ringan ke, berat ke, macam mana ke. Jadi sebab tu kesimpulan daripada sedekah ni, itu yang disimpulkan yadul ulya min yadil sufla. Maknanya tangan yang memanglah kalau kita tengok terjemah hadis tu tangan yang di atas lebih baik daripada yang bawah. Betul. Tapi bukan cerita atas bawah, ceritanya tangan yang memberi. Habis tu kalau yang bagi daripada bawah betul juga awak ambil juga daripada atas, betul tak kan?
Jadi kesimpulan hadis tadi tu ceritanya tangan yang memberi. So memberi itulah sebenarnya yang besar. Memberi dalam keadaan kita ada mungkin tak jadi masalah. Memberi dalam keadaan kita tak ada. Oh, betul. Tak ada. Macam mana nak bagi ni? Macam mana nak bagi? Dan perkara ni telah ditunjukkan oleh para sahabat. Jangan ingat sahabat-sahabat yang kaya je bagi. Abdul Rahman bin Auf bagi. Makin banyak harta dia. Ya? Kalau Abdul Rahman ni, kalau kita tengok cerita dia berniaga tu, hebat tak hebat Abdul Rahman ni, unta pertama dah sampai pintu kota Madinah, unta yang akhir tu masih kat Syam lagi tu. Penuh dengan barang dagangan. Dahsyat. Orang dulu punya berniaga kan. Betul. Tapi tak sombong, tak ego, tak pernah masbuk solat. Nabi Allahu Akbar, dia sembahyang. Allahu Akbar. Nabi umum derma, dia derma. Nabi umum berjuang, dia berjuang sama-sama. Malam-malam dia bangun munajat, minta ampun dekat Tuhan lagi. Habis selesai tu dia ketuk pintu-pintu peniaga. Kamu niaga ke siang tadi? Ada berniaga. Ada tak siapa-siapa hutang? Ada ni hutang dia. Dia bayarkan hutang orang tu. Wow. Walau orang tu cakap, jangan besok dia datang nak bayar. Tak apa, aku bayar. Besok kalau dia datang nak bayar, bagi tahu dah ada dah orang bayar. InsyaAllah, betul-betul. Memberi tu macam. Jadi bila ditanya siapa yang bayar, jangan sebut Abdul Rahman bin Auf yang bayar. Dia pergi pula peniaga yang lain. Jadi dia orang kaya tapi jadi bank kepada masyarakat. Orang tak minta pun, tak apply pun. Jadi level kayangan macam mana. Macam kaya tu kan. Tu satu macam Sayyidina Ali pula kalau kita tengok. Semua tahu dah Sayyidina Ali orangnya miskin, tak ada apa. Bila nak menikah dengan anak Rasulullah Fatimah pun, mas kahwin pun betul. teragak-agak nak bagi mas kahwin macam mana kan. Sampai kalau kita tengok cerita yang bila dah kahwin tu Siti Fatimah ngadu nak kena angkat air, nak kena kisar gandum kan. Kok lah nanti Rasulullah pitanya, pitarbiah. Sayyidina Ali ke, kau ni buat anakku macam mana kan. Lalu Rasulullah kata tak apalah Fatimah, setiap malam nak tidur kau baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu yang nama tasbih Fatimah tu kan, supaya besok pagi kau bangun badan kau segar, sihat. Jadi dia ingatkan bila jumpa Rasulullah pergi kasih lah kan Sayyidina Ali, kau ni kahwin dengan anak aku apa kan. Rupanya Rasulullah kata kau amalkanlah ni, mudah-mudahan kau sihat, segar. Ialah suami kau banyak kerja, tanggungjawab kan. Jadi Ali yang terkenal dengan miskin tu pun dia tak lupa memberi. Kurma yang ada dekat dia, roti yang ada dekat dia koyak. Dia bahagi. Betul. Dia letak depan pintu-pintu rumah anak yatim buka pintu, mama ada roti, mama ada kurma. Ialah orang dulu dia memadai dengan sedikit. Kita hari ni kalau nak bagi berapa banyak nak bagi? Wah, tanya lagi kan. Jadi anak yatim buka pintu ada. Bila Sayyidina Ali dia orang yang ingat ni, anak-anak yatim ingat ni yang bagi yang kaya-kaya, yang banyak. Rupanya dia tak tahu yang bagi tu adalah orang yang tak ada apa-apa, miskin Sayyidina Ali. Baik, maksud dia dekat sini Ustaz. Saya rasa banyak input yang saya tulis kat sini. Setuju tak? Saya rasa lah istiqamah sebenarnya bermula dengan paksaan. Sebab betul. Kita kalau ada something, kita memberi, itu normal. Tapi kalau kita tak ada apa-apa tapi kita masih memberi. Itulah bagi saya definisi sebenar sedekah itulah. Betul. Untuk mendapatkan keikhlasan dalam jiwa. Baik. Tasbih Fatimah tu Zat, kita boleh amalkan untuk dapatkan badan yang segar ke? Betul. 33 subhanallah. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dan saya pernah dulu ialah saya rajin ulang alik pergi ke Mekah kan, nak bawa jemaah haji umrah. Mau tahu ya? Company sendiri saya ada. Masya-Allah. Saya boleh pergi sekali ya. Insya-Allah boleh. Kat belakang kita cerita. Jadi kan sana kan ada siaran Arab ni banyak kan, TV. Jadi masa tu saya ingat saya di Madinah kalau tidak. Jadi saya tengok satu stesen TV tu, dia TV tu dia cerita tentang yang penceramah yang keluar tu memang penceramah Arab lah. Tapi dia cerita tentang sukan. Aktiviti sukan apa semua kan. Jadi doktor ni mencadangkan kepada semua olahragawan ni tadi tu, cubalah kamu semua amalkan zikir Fatimah tadi tu sebelum nak tidur. Mudah-mudahan nanti besok segar. Allah kurniakan kepada kamu badan yang sihat segar untuk kamu bersukan. Sampai kita tu. Jadi bila kita ingatkan elemen agama ni cerita agama je lah kan. Betul. Tapi rupanya tak, benda tu tak salah pun. Sukan pun boleh diamalkan juga. Insya-Allah. Okey, dapat ilmu baru. Lepas ni saya nak bersemangat tasbih Fatimah confirm insya-Allah. Allahu Akbar. Okey. Jangan ke mana-mana, kita akan cuba rungkai lagi tentang sedekah kembali selepas ini. Kita berehat sebentar. Podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap. Saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menuai hasil sedekah kita di akhirat nanti melalui kempen tajaan barangan basah bersama Yayasan Izi Prihatin. Besar pahala bila kita bersedekah, lebih-lebih lagi memberi makan kepada anak yatim. Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sedekahlah
seberapa yang kita mampu. RM10 ke, RM20, RM50 ke, terpulang. Yang penting dengan sedekah kita, kita harapkan rezeki kita diberkati dan rasa cukup dengan keberkatan kita, berkongsi rezeki. Anda boleh bank in ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah. Saya Anik Wahai sebagai hos anda dan bersama hari ini kita dengan Ustaz Ghazali Ibrahim. Ustaz, kita dah rehat kejap tadi. Dan insya-Allah kita sambung pada soalan yang seterusnya. Anak muda. Kalau kita ikutkan time kita muda, selalunya masa banyak, duit tak ada. Tapi bila kita dah besar, dah dewasa, masa tu tak ada tapi duit tu ada kan. Selalu macam itulah. Itulah kitaran hidup manusia. Jadi mungkin pesanan ataupun pandangan Ustaz mengenai bagaimana kita sebagai anak muda nak bersedekah seandainya duit tu tak ada. So ada tak cara lain selain daripada kita bersedekah bagi duit? Macam tu. Banyak sangat sebenarnya. Banyak Macam sangat. tadilah, bila kita anak tengah muda, kita ada tenaga, kita ada masa, kita ada kata orang kesungguhan yang luar biasa. Yang itu semua nanti bila kita dah berumur, macam saya dah kurang tenaga, kan, masa pun dah pendek, kan, contoh kan. Jadi sebenarnya bila nak cerita pasal sedekah, memberi, banyak sangatlah. So masa muda ni gunakanlah masa, kalau tu namanya masa lah, kalau tu namanya tenaga, kalau tu namanya idea, kalau tu namanya kita punya tenaga kan. So kalau kita, itulah semua kita punya aset-aset tu, yang kita punya modal tadi tu, kan. Modal contoh macam yalah masa dikala umur saya 16 tahun. Masa tu habis SPM, sekarang ni PT3 dah tak ada, betul tak kan? Betul. Lepas tu masa tu zaman saya tu SPM. Habis SPM 14 tahun, 16 tahun. SPM masa tu 15, lepas tu 16 tu tengah tampak lah kalau ikutkan sekarang ni kan. Saya mengambil keputusan untuk pergi ke Pakistan. Pakistan. Umur belasan tahun tu umur pergi 16 tahun Pakistan. nak pergi Pakistan. Sebab saya tahu pergi Pakistan ni boleh hafaz Quran kat sana kan. Jadi saya pergi tu nak hafaz Quran. Tapi dalam masa yang sama, saya tak tahu macam mana nak pergi ni. Nak pakai duit apa ke, nak beli tiket apa semua kan. Bila cerita kat ayah kata, baguslah kamu nak pergi belajar, bagus. Dikeluarkan, ayah saya masuk bilik, keluarkan bawa duit RM500. Jadi kata, ni ayah bagi kamu RM500. Pandai-pandailah kamu hidup lepas ni. Kan? Adik kamu pun ramai lagi. Saya 13 beradik. Kita orang 13 beradik. 13? Ustaz nombor apa? Saya nombor 8. Ui, Arwah abang saya tu asli Rabbani tu. Oh ya ke? Abang ke? Wah, Allahu Akbar. Jadi dia nombor 7, saya nombor 8. Jadi kamu belajarlah, nanti rezeki kamu ada. Ayah saya cakap, rezeki kamu mesti ada. Allahu Akbar. Jadi saya ambil lah RM500, RM200 saya bayar tiket kapal terbang, RM200 saya punya belanja untuk sampai ke sana. Lepas tu dah tak ada dah. Ayah saya tak bagi duit lah. Kan? Jadi ingatkan bila tak dapat duit, mati tak? Rupanya sekolah yang saya belajar tu, madrasah yang saya belajar tu percuma. Ui, bestnya. Tapi macam mana percuma? Sebab ada yang menyumbang. Tabung zakat, tabung wakaf. Jadi seluruh dunia lah negara Islam bagi. So akhirnya madrasah tadi tu terbangun. Jadilah adalah pelajar-pelajar daripada Pakistan tu dan daripada luar negara kita, daripada Malaysia. Jadi 2 tahun setengah saya belajar kat situ. Semua percuma. Alhamdulillah. Jadi masa tu oleh kerana orang dah memberi kepada kita, jadi saya nak kena beri ni. Betul. Apa yang saya nak beri ni? Saya nak beri kesungguhan saya nak hafaz Quran, saya nak belajar agama betul-betul. Nanti bila sampai masanya, saya nak beri pula benda ni pada masyarakat. Masya Allah. Faham. Macam mana Ustaz buat sekarang lah. Alhamdulillah. Jadi yang kata orang konsisten kita boleh terus memberi ni, sebab kita dah pasang niat lama dulu. Sebab tu bila sekarang ni kita berceramah, orang bagi ke tak bagi ke, orang bayar ke tak bayar ke, orang bank duit, saya ibarat tak ada masalah. Saya pernah dapat sampul surat. Sambut habis ceramah, Ustaz, kita buat kerja ni lillahi ta'ala, Ustaz. Bukan dia salah bagi sambut surat. Rupanya memang dia tulis kat sambut surat tu lillahi ta'ala. Wah. Bukan dia bagi duit. Dalam tak ada apa-apa lah? Tak ada. So kita nak bayar tol lah. Kak, lillahi ta'ala. Tak boleh Ustaz, palang tak naik. Masya Allah. Ada yang teruskan perjuangan takbir. Dia macam tu, takbir. Kita pun macam surat lah. Takbir. Bagi kat kedai kat petrol pump. Tak boleh Ustaz, petrol apa. Jadi, itu nak cerita. So maknanya kalau kita buat ni semata-mata kita nak mendapat, nak menerima, tiba tak dapat macam mana? Mesti kita kecewa kan. Jadi sebab tu, oleh kerana kita fikir ayah kita walaupun beri tak sebanyak 500, tapi dekat sana tu kita boleh belajar 2 tahun setengah free, percuma, makan, minum, semua ada bilik apa semua, tak jadi masalah. Kita sediakan diri kita saja. Dan itulah modal kita tu yang kita ada. Jadi saya belajar.
Alhamdulillah 8 bulan saya boleh hafiz 30 juzuk. Alhamdulillah. Masya Contoh kan. Allah. Tapi ada yang lagi 6 bulan. Betul, Betul, betul. lagi terror daripada aku. Kan? Jadi bila kita manfaatkan masa tadi tu, walaupun 2 tahun setengah, bila kita manfaatkan sungguh-sungguh, jadi banyak yang kita boleh dapat. Qurannya, hadisnya, hafalannya, macam-macam kita boleh dapat. Dan itulah modal untuk kita memberi nanti. Aduh, Betul saya tak? bila dengar ni saya macam betul-betul lah saya nak memberi juga lah kan. Aduh. Okey, sebut mengenai memberi Ustaz. Kita anak muda lah selalu dia. Saya rasa semua orang, tapi khususnya anak muda ni hati manusia berbolak-balik. So bila anak muda ni hati berkobar-kobar nak cuba tu, cuba ni kan. Memang tak lari daripada perasaan riak dan juga ikhlas. Jadi macam mana Ustaz boleh beri satu tips untuk pastikan amalan kita ni ikhlas bersedekah? Boleh tak? Saya pun sebenarnya nak tahu benda tu. Memang susah lah, tapi soalan kau bagus lah. Satu masa riak. Satu masa kita nak ikhlas. Betul? Tapi riak ni kena ada sikit. Kalau tak ada, kita tak ada semangat tau. Okey. Betul tak kan? Yang kau pakai lawan-lawan ni kenapa? Awet. Contoh jadi dia ada sikit kan. Faham. Jadi riak tu kena ada. Sebab tu Imam Ghazali pun cakap, tak salah kita riak. Sebab contoh sekarang ni yang masjid suruh kita cantik-cantik ni sebab orang riak lah. Nak tunjuk masjid cantik, lawa, kapit tebal, aircon apa semua kan. Tapi hujungnya, natijahnya kan jemaah selesa. Betul tak? Betul. Tapi sebabnya ada orang-orang riak tadi tu, baguslah. Tu dia kata, daripada aku derma tak mana-mana tempat, biar aku derma kat masjid. Aku sendiri datang masjid selesa. Jadi sebenarnya riak tu satu hal juga. Tapi ikhlas tu satu bab juga. Jadi sebab tu memang antara riak dan ikhlas ni kadang kita selalu akan berbolak-balik. Jadi sebab tu kunci dia mudah aja. Bila kita buat tu, buat sungguh-sungguh. Buat betul-betul. Buat habis baik. Tak payah cerita lah. Kita pun tak tahu ikhlas ke tak ikhlas. Tapi bila kita buat bersungguh, buat habis baik, senanglah, mudahlah. Kan? Dalam masa yang sama, tak salah pun macam tadi. Kan? Riak ni yang timbul daripada riak tu macam tadilah cita-cita, impian kita, angan-angan contoh. Benda tu tak salah pun. Saya dulu masa saya habis darjah 6. Saya sekolah di Kelang je, Bukit Naga Kelang. Saya darjah 6 1983 tak silap. Saya tak lahir lagi tu. Belum lahir lagi. Belum lagi. Jadi 1983 saya ingat saya masa tu darjah 6. Darjah 6 tahun depan nak masuk tingkatan 1 lah. Masa tu dah syok nak sekolah menengah ni kan. Cikgu besar datang kat saya, dia kata, Ghazali, dia tanya semua ni pelajar ni, kamu nak sekolah mana nanti tingkatan 1? Yang ni jawab star, nak pergi Lasal, nak pergi high school, sini semua ada lah ni kan. Sampai kat saya jawab memang tak glamour. Kamu nak sekolah mana Ghazali? Saya nak sekolah agama. Orang semua terkejut. Satu kelas tu cikgu-cikgu semua terkejut. Kamu nak sekolah agama? Kamu masuk sekolah agama nanti kamu nak makan apa? Sebab masa tu persepsi orang tentang agama ni lain. Tapi sebab saya ni memang jiwa saya memang daripada kecil. Saya ni mak bapak imam, ngajar ngaji, mak pun macam juga. Jadi kita orang ni memang latar belakang keluarga agama. Agama saya ni memang dahsyat tak dahsyat. Saya kalau pakai seluar pendek, kopiah pakai. Pergi sekolah dulu seluar pendek. Kita orang dulu pergi sekolah seluar pendek. Zaman korang dah seluar panjang. Saya dulu pergi sekolah pakai kopiah. Kopiah yang kait tu kalau tersangkut nanti sangat habis tu kan. Sampai cikgu cakap, ni anak siapa ni? Pakai seluar pendek. Itu anak imam. Anak imam. Semua tak pandai. Saya punya jiwa agama tu kalau nak cerita. Ini bukan ikut-ikut orang. Kan? Sampai dulu masa bila saya masuk TV pun, masa start tahun 2000 saya masuk TV, RTM kan dia ada peraturan. Kena kalau pakai baju Melayu butang kena cukup. Kalau pakai blazer, komplit semua. Lepas tu songkok jenis tak boleh pakai. Kopiah putih tak boleh pakai. Kena pakai songkok hitam. Orang dulu cakap songkok UMNO lah senang cerita tu kan. Songkok tu. Jadi bila dia kata Ustaz songkok boleh. Tinggi tu. Songkok tinggi tu. Sampai dia cakap, Ustaz masuk TV boleh tak pakai songkok? Dia cakap macam tu. Saya kata, saya tengok TV pun pakai songkok. Takkanlah saya masuk TV tak pakai songkok. Memang jawapan tu kelakar lah. Tapi saya kata, biar saya macam ini senangnya. Sebab saya rasa, saya pakai songkok lagi handsome lagi daripada tak pakai songkok. Saya cakap macam tu. Okeylah, ikut Ustaz lah macam tu kan. Jadi sampai ke tahap tu. Jadi bila cikgu tu cakap, kamu nanti masuk sekolah agama, kamu nak makan apa? Orang semua terkejut. Tapi tak apalah, saya dengan niat saya dengan azam saya, alhamdulillah, sekolah agama tingkatan 1, tingkatan 2 kat Isyamuddin Sungai Betik, lepas tu pergi Pakistan lah apa semua, pergi Mesir, balik di Mesir, saya dah start mengajar agama apa semua, lepas tu balik pada Baghdad, saya dah bekerja masuk televisyen apa semua, memang glamour betul lah, habis glamour lah. TV1, TV2, TV9, tanyalah Ustaz, Astro Oasis, TV Hijrah, memang saya pun dah tak larat dah masuk TV dah masa tu lah, cerita dia kan, macam-macam dah. So,
Sampai satu masa saya call orang kampung lah, kawan-kawan saya kat sekolah, dia kata, cikgu besar kita ada lagi tak? Tak ada dah, lama dah meninggal lah. Kenapa? Tak, kalau jumpa saya nak silaturahim. Lepas tu nak cakap lah, cikgu, sebab masuk sekolah agama lah saya tak larat makan sampai sekarang dah. Kau tadi pun offer coconut shake kan tadi kan? Betul. Sampai-sampai dah tak ada macam tu. Itu belum cerita bungkus lagi, belum cerita apa kan. Jadi sebenarnya dalam situasi ni, bila kita buat tu, buat je habis baik. Sebab kita pun tak tahu amal kita diterima ke tidak. Ikhlas tu kita pun tak tahu. Tapi contohlah kalau benda tu ada reward, apa salahnya kita buat untuk reward? Contoh macam tadi tu. Kali kalau kamu hafal 8 bulan, berapa bulan kamu dapat hadiah. Itu reward kita. Kan? Contohlah kan. Ada benda kita kejar. Ada benda. So reward tu tak salah. Reward tu yang mungkin kita kata macam riak sikit ke, macam nak menunjuk sikit ke, tiba-tiba diumuman, pelajar kita yang dapat hafaz Quran 6 bulan, nama sekian. 7 bulan, nama sekian. Nampak macam riak lah. Tapi sebenarnya kat situ motivasi. Motivasi, semangat. Yelah dalam keadaan kau tak ada apa. Contoh. So apa motivasi kau sekarang ni? Apa yang bila sebut tu, ni aku dulu lah. Zaman sekarang mungkin lain lah cerita dia kan. Anak orang kaya, cerita anak kaya lah. Anak orang macam-macam pula. Tapi bila kita nak lalu jalan ni tadi tu, kita nak ambil semangat. Memberi semangat bersedekah. Yang kita tahu pula bersedekah ni bukan duit saja, macam-macam pun sebenarnya. Bahkan kalau kita tengok kat barat tu, walaupun dia tidak ada nilai tentang dosa, pahala, iman, takwa dan sebagainya, dia punya memberi dia lagi dahsyat. Maksud dia sedekah ni kalau ikutkan ikhlas ataupun tidak tu semua urusan kita dengan Allah. So, Betul. Kalau katakan riak tu sebenarnya nak kata kalau ada tu untuk motivasi diri kita sendiri kan. Sebab kalau orang tak puji kita sebenarnya, betul lah Ustaz, tak motivasi lah kita buat satu benda. Kau kalau tengok gambar, dapat gambar kawan hantar kan. Ini gambar kita sekolah dulu kan. Nombor 1 kau tengok gambar siapa dulu? Saya kot. Ayalah, mestilah. Betul tak kan? Nak tengok ada tak dalam gambar tu? Itu maknanya dia punya attraction. Habis tunjuk gambar kita tak ada. Tak payah apa. Betul. Saya setuju benda tu. Okey, saya record balik mengenai ikhlas ke tidak sebenarnya antara kita dengan Allah. Tapi jangan pernah berhenti berusaha dan kalau boleh berusaha tu bersungguh-sungguh. Betul. InsyaAllah, hebat. Kita ni senang cerita kan? Boleh lah Ustaz kita buat dalam 3-4 episod lagi. Sebab saya seronok nak borak ni Ustaz. Baru beberapa soalan ni dah banyak input kita dapat kan. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Sahabat semua, ini yang terjadi akibat barangan makanan semakin mahal sehingga kita tak mampu menampung anak-anak yatim yang terlalu ramai. Kos tanggungan pun semakin bertambah dan membuatkan pusat pelindungan anak yatim terpaksa mencatu makanan mereka untuk menampung kos pengurusan operasi. Sekarang ini, Yayasan Izi Prihatin menjalankan kempen tajaan barangan basah bagi 5 buah rumah anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin. Sasaran 5 rumah anak yatim ini akan mendapat bantuan bekalan makanan secara konsisten setiap bulan. Itu peranan mereka. Anda boleh bersama membantu dengan menyalurkan sumbangan ke nombor akaun yang tertera. Jangan lepaskan peluang bersedekah kerana sedekah itu banyak pahalanya. Tak kisah berapa jumlah sedekah kita sekalipun, yang penting ikhlas dan moga ianya membantu kita di akhirat sana. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Kembali kita dalam rancangan Podcast Borak Tarbiyah. Bersama saya, Ani Muhai sebagai hos anda dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Ghazali Ibrahim. Ustaz dah okey Kita dah tenang sikit Okey, masya-Allah. Banyak sangat input yang saya rasa kita boleh jadikan teladan dan kita boleh ambil untuk sebarkan kepada masyarakat. Next soalan. Sekarang ni Ustaz, kalau ikutkan kita dicemari dengan berita-berita yang tak baik dalam bidang agama. So dan benda tu sebenarnya sikit sebanyak menyebabkan kita rasa takut nak bersedekah. Kita takut duit yang kita sedekahkan tu ke manalah perginya. Kau ke ambil dan sebagainya kan. Jadi khususnya pada NGO tipu ke apa tu, kita akan khawatirkan macam mana ni aku nak sedekah kan. Jadi apa pandangan Ustaz tentang hal ni? Jadi sebab tu sebenarnya kalau kita lihat tanggungjawab bersedekah, memberi ni, betul, selagi kita sedar, faham, kita kenalah terus menyumbang. Tapi macam tadilah, jangan kita menyumbang dalam keadaan kita tidak ada ilmu, kita tak faham. Sebab perkara ni penting. Takkanlah kita nak derma tapi kena tipu, derma kena tipu, walaupun memang betul ada diceritakan di zaman Nabi, tiap-tiap malam orang ni sedekah, malam esok sedekah lagi, rupanya sedekah malam pertama jatuh kat orang penipu kan. Contoh orang tu kaya tapi dia menipu, contoh kan, jatuh dekat orang yang suka buat dosa. Tapi akhirnya Nabi motivasi kan,
wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa pun yang kamu dermakan dia akan kembali kepada kamu, dan bila mana kamu menginfakkan harta RM1 ke RM2 ke, orang tu belum terima lagi. Maknanya kalau tabung masjid tu, kalau kita masuk tu dia tak jatuh lagi. Tapi dia masuk dah masuk lubang tu belum sampai lagi. Allah dah ambil dulu. Maknanya Allah dah terima. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu bukan nak menunjuk-nunjuk, sebab tu dia ajarkan lagi sab'atun yuzilmullah ya mazal zilla illa zil, ada 7 golongan yang dapat lindungan arasy di akhirat. Salah satunya orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Itu memang kayangan betul dia punya ikhlas tu. Di sebelah-sebelah sekarang ni isunya pula kadang hari ni kita bagi satu dunia nak tahu pula. Itu dah isu pula lain. Jadi dalam hal ni sebenarnya dalam situasi yang masyarakat dah macam-macam, jadi kat sini kita kena banyak beringat. Mau tak kita berbuat satu amalan tapi amalan tu kosong. Kita solat tapi solat kosong. Kita dah membaca Quran banyak, kosong. Sebab itulah kita mungkin sombong, ego, habis dia makan kita punya amalan kita. Kita dah buat kebajikan, lepas tu kita ungkit-ungkit balik, habis. Contoh kan. Jadi dalam bab bersedekah ni, even kalau kita faham tentang wakaf, pewakaf ni, sekarang ni zaman orang suka buat wakaf atau wakaf Quran, wakaf ni sampai wakaf slipper. Itu dia. Slipper tu pun dia tulis wakaf. Betul. Lepas tu ada separuh masjid tu, slipper tu dipotong lagi depan. Betul, depan tu kan. Dia potong depan, dipotong belakang. Tanda wakaf. Kononnya tanda wakaf supaya orang tak bawa balik. Walhal sebenarnya yang dipotong tu ada nilai tu. Betul. Kalau katalah nilai slipper tu RM3, yang dipotong tu 30 sen. 30 sen tu bagaimana? Satu hal. Betul. Jadi maknanya pengelola wakaf pun kadang dia tak faham. Yang penyumbang wakaf ni kadang dia tak faham. Walhal sebenarnya kalau ikut kepahaman dia, si pewakaf ni selagi mana saya hidup, saya wakafkan tanah ni untuk masjid lah. Sama ada buat kubur ke, hasil sawit tu digunakan untuk masjid ke. Saya selagi mana saya hidup, walaupun memang betul tanah ni, kebun ni saya dah wakafkan pada masjid, saya berhak memastikan adakah wakaf saya telah berjalan? Kalau segi hukum. Tapi orang sekarang ni kalau dah bagi macam tu lah dia ingat fikirnya tu, masjid apa kau sibuk kau dah bagi aku, lantak pias. Tak, sebenarnya kalau dari segi hukum syarak pun, si pewakaf tu berhak. Sebab katalah, ini aku tengah hidup pun, aku punya wakaf kau tak uruskan. Kalau aku dah mati nanti macam mana? Sedangkan aku nunggu kat sana tu. Betul. Yang 3 amalan takkan putus, salah satunya sedekah jariah. Habis kalau ini kau tak uruskan, sawit ni kau tak uruskan, kebun ni kau tak uruskan, tak bermanfaat, tak berkebajikan, aku tak dapatlah. Yang aku beri wakaf ni, menyumbang ni sebab aku nak kat sana. Yang sana tu. Betul lah. Betul tak? Jadi dalam situasi macam ini, kita yang nak kena beringat. Orang akan buat macam-macam, NGO betul ke, palsu ke, main ke, apa ke, tetap akan berlaku dalam masyarakat kita ni. Dulu, masa mula-mula saya balik pada Pakistan, tahun 98, saya terus bertugas di Lembaga Zakat Selangor. So, maknanya, kita duduk kat platform tu, dulu tu pun dah ada ramai nipu-nipu ni. Sekarang lagi dahsyat lah, tak usah cakap lah. Minta maaf cakap lah. Itu yang bila kadang, macam tadi ada sebut, bila sebut agama ke, orang agama ke, kadang saya pun rasa Allah, malunya aku ni, malunya je. Jadi ini antara perkara yang kita nak kena jagalah, sama-sama jaga, sama-sama jaga. Jadi sebab itu tak apalah orang yang istilah sekarang orang sebut scammer kan, tu dia kan. Scammer ni macam mana pun bentuk sekalipun dia tetap ada. Dan scammer yang paling best scammer agama lah. Yalah. Sebab bila siapa kena scam, dia takkan ngadu mana-mana pun. Tak apalah. Kalau betul jadi masjid, betul lah. Betul tak kan? Lepas tu kita pun malu nak cerita kan. Pergi balai apa malu kan. Apa ni? Kena tipu umrah, haji apa semua kan macam-macam kan. Jadi biarlah kan. Tapi yang scammer yang satu lagi jenis pelaburan tu, itu memang masak lah siapa buat tu, memang kena kerjakan sungguh-sungguh kan. Jadi dalam situasi kita ni asyik kena scammer. So akhirnya kita mikirlah. RM1 yang aku nak bagi ni, aku pun tahu amalan aku tak seberapa. Tapi mudah-mudahan dengan sedekah ni, dengan memberi ni, kokot inilah boleh nolong aku. Tapi bila kita bagi pada tempat yang tak betul, apa jadinya pula? Jadi sebab itu dalam situasi macam itu yang Nabi pun ada sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kefahaman, baginya kebaikan, dia akan diberi faham dalam urusan agama. Jadi maknanya walaupun memang betul zaman sekarang ni kau scan ke apa, memang tekan je RM1, RM5, RM10 dia pergi macam tu. Tapi pastikanlah yang RM1, RM5, RM10, RM20 kau bagi tu tempat yang betul. Setuju. Jadi pada kan, nampak saya dapatlah satu point. Kalau kita nak sumbang ni, jangan sumbang tu biar ada ilmu. Jangan main sumbang je kan, main tekan je kan. Saya ada
banyak juga alhamdulillah lah masyarakat kita hari ni kan dia rajin tonton televisyen kan. Televisyen tu kadang dia cerita pasal derma yang radio yang apa semua kan. Kadang dia WhatsApp saya, "Ustaz tak keluar TV pun." Dulu Ustaz ada keluar TV. Contoh dengan Yayasan Izzy Prihatin ke cerita nak buat apa kan. Ni Ustaz lama tak keluar ni. Kenapa? Dah lah kalau ada apa-apa tabung tu bagi tahu je lah insya-Allah kan. Sebab memang ada orang kita ni dia akan tiap-tiap hari duduk depan TV. Keluar je dia hantarlah RM5 ke kan, RM10 ke RM200 ke RM1000 ke dia bagi. Besok dia buat macam tu, besok dia buat macam tu. Alhamdulillah baguslah, tapi make sure lah barang tu barang betul. Barulah dia jadi jariah kita. Betul. Kan? Jadi tak nak kita bagi-bagi kan? Tiba-tiba tak jadi apa-apa. Lepas tu kita ungkit. Lepas tu kita ungkit pula dah. Tak dapat apa-apa pula lagi tak kan. Tak dapat apa lah. Kan? Jadi dalam situasi hari ni sebenarnya, kalaulah dulu bila Nabi wafat, lahirlah Nabi-Nabi palsu. Contoh kan Nabi wafat tu, Musailamatul Kazab lah apa semua ngaku Nabi apa semua kan. Jadi sejak pada Musailamatul Kazab yang pertama tu sampailah akhir zaman ni, selagi mana belum kiamat, selagi itulah akan keluarnya Dajjal kecil ni. Jangan cerita Dajjal yang besar tu yang kata dunia nak kiamat. Jadi sebenarnya daripada situ, dia setiap masa ni akan lahir Dajjal kecil. Yang skamer ni lah semua. Ya, inilah pendusta agama. Penunggang agama. Yang diterjemahkan dalam golongan Dajjal tadi tu. Jangan kita cerita Dajjal yang mata satu lah apa semua. Cerita dunia ni macam mana ditawan ke tak ditawan kan. Walhal sebenarnya di hadapan kita ni ada Dajjal kecil. Jadi beringat-ingatlah. Takut akhir zaman ni Ustaz. Betul. Jadi ada kadang macam tadilah amalan kita dimakan balik dengan kejahatan kita. Ngumpat, ngata, sombong, ego. Tapi ada amalan kita memang tak jadi amalan pun sebab kau pergi hantar kat skamer, hantar kat mana. Memang tak jadi apa lah. Jadi sebab tu dalam situasi kita nak beramal ni, kadang kita dituntut lagi bagus. Kau pergi rumah orang miskin tu, kau tengok anak orang miskin tu, kau tengok apa keperluan dia, betul tak? Dia perlukan basikal, kita belikan basikal. Dia perlukan makan, kita belikan barang makan. Dia perlukan alat-alat belajar, kita belikan alat belajar. Kadang orang miskin ni pun satu hal, bila kita bagi duit, dia tak guna pula untuk benda tu. Betul tak kan? Kan? Jadi, sebab tu dalam kita menderma ni ataupun memberi ni, ada dua bentuk. Sama ada dalam bentuk kewangan ataupun dalam bentuk apa keperluan dia. Kan? So, untuk apa sebenarnya? Untuk menyelamatkan amalan kita ni. Masya-Allah. Saya dapatlah point. Tapi betul Ustaz, sekarang ni ramai orang menyumbang tapi tak ada ilmu. Terima kasih Ustaz atas point penting tu. Sebut tentang bersedekah kan. Anak muda ni memang dia eager. Dia macam betul-betul aku nak bersedekah, ada tempat yang aku boleh buat, aku bagi. Lagi-lagi lah kalau dia nampak sekarang ni influencer, selebriti yang bila post tentang sedekah tapi dia tak tahu pun duit tu pergi mana. Kan? Dan Ustaz ni sebagai duta Yayasan Izzy Prihatin dan sebagai orang kata berada dengan Yayasan Izzy Prihatin ni, cuba Ustaz sebutkan kempen dan juga aktiviti yang mereka telah buat, yang sudah dibuat, yang mungkin boleh menjadi satu pemangkin untuk kita bersedekah kepada YEZP. Faham. Macam tu. Satu dulu masa dia mula-mula nak ajak saya jadi duta, saya letak syarat. Saya letak syarat. Kau jangan suruh aku cakap bukan-bukan. Benalah syurga apa semua. Itu bukan aku punya cara. Saya cakap terus terang, saya tak pandai yang tu. Saya macam inilah. Okey satu. Yang kedua, saya berhak untuk advise ke orang. Yang ini tak sesuai, yang ini tak sesuai. Sebab bukan saya nak sombong, kebanyakan rumah-rumah orang miskin, anak yatim ke, asnaf ke, kalau kat Malaysia ni saya kenal. Saya tahu latar belakang dia orang. Sebab macam tadilah, sebab barang agama ni boleh diskamerkan. Keuntungan yang besar daripada situ. Jadi sebenarnya kebanyakan saya kenal. Ini bukan. Bukan maksudnya institusi itulah. Ya, ini bukan betul-betul orang miskin. Ini bukan asnaf sebenarnya. Jadi saya kenal, saya tahu. Senanglah lepas ni semua boleh mesej Ustaz Ghazali untuk tahu yang mana betul, yang mana salah. Sebab kita tak nak. Macam bila saya dah tahu barang tu tak betul, takkan saya nak cerita, tak apa bagi. Oleh kerana kau bagi allowance aku jadi duta, kau nak bagi sedekah kat mana, silalah, tak boleh. Redha bil kufri kufrun. Kita redha dengan satu kufran, kita pun jatuh kafir. Redha bil maksiatun. Jadi kalau kita dah nampak barang tu tak betul, tapi kita silakan orang, dosa kita. Yang terbalik sama. Terbalik sama. Jadi sebab itu dalam perkara macam ini, yang saya mudah bekerja dengan Yayasan Izzy Prihatin pun sebab apa-apa kita boleh bincang. Contoh macam orang dah buat benda banyak ni, kenapa kita nak buat benda tu juga? Jadi mungkin kita kena ada sedikit kelainan. Kita tolong orang sakit juga. Tapi apa yang diperlukan? Katalah dia perlukan katil,
yang Betul. khas untuk dia, kursi roda yang khas untuk dia kan. Jadi kita bantu dia, walaupun kita bantu setahun seorang, 2 orang, tak banyak pun tak apa, tapi kita lebih menjurus daripada kita buat tabung orang sakit, entah mana kita nak derma. Jadi kita ke situ. Orang miskin pula, apa kita tengok, memang ada keluarga miskin, 2-3, kita tak ambil ramai pun tak apa, tapi satu keluarga ni kita tengok apa keperluan dia, rumah dia kita baiki, anak dia lagi sekolah, kita perlukan, kita sumbang apa keperluan kat situ, biar menjurus kan. Kalau tidak semua cacah merebah nanti. Betul kan? Saya pernah duduk, pernah sekali turun bersama dengan Yayasan Izzy Prihatin, bersama dengan kerjasama NGO Tabia Sentap. Kami buat di satu rumah anak yatim, dan betul, memang bukan berikan sebagai pulangan duit tu, beri duit pada anak yatim, tak, tapi dia beri barangan basah, keperluan. Sebab benda tu sebenarnya penting. Apa yang dia nak tu kita kena sediakan. Bukanlah kita just kau bagi duit, lepas tu dah cukup sedekah aku. Kadang duit tu pun dia tak tahu nak beli kat mana, betul tak? Contoh kita bagi tolong makan, kita bagi beras, kita bagi gula, bagi apa, barang kering je. Sampai penuh kat rumah dia. Walhal aku nak masak, lauk tak ada. Macam-macam kan, Masya Allah. So maksudnya Izzy Prihatin, Yayasan Izzy Prihatin memang sebenarnya sangat teliti dalam sumbangan yang telah diberikan dan kita salurkan secara terperinci. Barangan apa, keperluan apa. Betul. Hebat ni, Masya Allah. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Sebelum kita berehat sebab lepas ni kita ada game, kita nak kenal Ustaz Ghazali. Dan sebenarnya saya baru tahu tau yang Ustaz ni adik-beradik dengan arwah Ustaz Asri. Betul lah macam ada rupa iras-iras. Okay? Kena scam. Itulah kena scam, alamak. Okey, soalan yang sebelum kita rehat ada orang kata sedekah ni buka pintu rezeki. Ini betul Ustaz. Saya dapat jumpa beberapa orang, bukan seorang, dua, lebih daripada 5 orang. Tapi sebenarnya mereka sendiri cakap rezeki makin susah. Ada orang kata bila kita kahwin kan, ada anak, ada isteri, rezeki akan datang. Tapi makin susah sebenarnya, makin miskin adalah. Apa pandangan Ustaz? Betul, sebenarnya apa yang dilalui tadi tu, sebab setiap orang tu dia ada yang dilalui. Mungkin ada orang dia dah sedekah lama pun tak jadi-jadi sebab mungkin ada kebaikan yang lain dia buat. Kan? Tapi ada orang macam tadilah, mudah sedekah. Cumanya macam tadilah, dia cakap dengan sedekah buka pintu rezeki, itu mungkin secara fizikalnya. Kan? Secara fizikal, aku sedekah ini RM5, RM10, adalah rezeki masuk. Sebenarnya bukan yang zahir tu, yang dalam tadi tu. Bila kau buka, kau punya sifat tamak kau buang, bakhil kau buang, sifat penyantun kau hidupkan, kasih sayang kau hidupkan, prihatin kau hidupkan kan. Jadi macam tadilah, Tuhan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok yang luar. Ni sedekah kau RM1 besar mana? Betul tak? Hebat sangat ke sedekah kau? RM1 tiba-tiba kau nak minta aku RM100. Betul tak kan? Jangan marah saya. Contoh. Risaulah. Contoh kan? Okay, kau bagi RM1, nak dapat banyak kan? Kata, Allah dah bagi tahu, Nabi dah bagi tahu, dah kata Allah tak tengok yang zahir ni, tapi yang zahir tu kalau kau buat, sebenarnya dia boleh macam tadi. Bila kau sudi memberi, so maknanya sifat tamak kau dah hilang. Sifat bakhil kau dah hilang. Sifat kedekut kau dah hilang. Betul tak kan? Lepas tu kasih sayang kau ada, prihatin kau ada. Contoh. Kau pula bagus, kau bukan derma dekat orang jauh-jauh je, orang jiran sebelah kau, adik-beradik kau, anak saudara kau. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, bila mana kita bersedekah kepada saudara mara dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, satu lagi pahala silaturahim. Kan? Jadi orang memang betul orang nampak dengan bersedekah buka. Tapi sebenarnya bukan fizikal tadi tu, tapi kalau kau tak buat yang fizikal, contoh kan, sebab ini simbol dia. Yang fizikal ni simbol dia. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku dengan amalan sedekah aku. Contoh, minta lah kat Tuhan. Jadi kau bagi. Tapi sebenarnya bila dia bagi tadi tu, setiap hari dia bagi tu, ada latihan yang dia belajar kat dalam ni. Menyingkirkan perasaan-perasaan tu. Saya rasa terpukul sebenarnya. Dan betul lah Ustaz, kita tak nampak yang di dalam. Kita nampak luar. Aku sedekah RM1, aku nak pulangan RM5. Ataupun aku nak pulangan lebih pada tu kan. Sebab sedekah yang kita rasa macam RM1 tu pun dah banyak. Sebenarnya berapalah sangat kan. Betul. So kita nak dapat pulangan yang berjuta lah, kaya lah, lagi-lagi buat istiqomah dengan tu tak naik-naik contoh kan. Tu yang geram tu kan. Tapi sebenarnya dalaman tu menyingkirkan perasaan hasad dengki, dapat perasaan berkongsi. Benda tu sebenarnya hati, kedekut hilang. Ya, betul. Dan sebenarnya benda tu boleh menyucikan hati. Dan jujurlah kata Ustaz, saya ada satu pengalaman bila kita bersedekah ni sebenarnya hati saya tenang. Saya tak tahu kenapa. Mungkin sebab tengok orang tersenyum. Walaupun saya pun tak adalah banyak sangat harta yang ada. Walaupun sikit kan. Walaupun bahagi roti ke, bagi gula-gula ke, bila tengok dia happy tu, lega rasa kan. Betul. Itu antara kelebihan sedekah. Masya Allah. Allah. Okey Ustaz. Saya rasa saya nak drill Ustaz lagi. Tapi insyaAllah kita kembali selepas ini dan akan bersama dengan Ustaz Ghazali dalam slot game. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ni.
Ada perkara yang anda hajatkan, nak mudah urusan. Antara tipsnya ialah bersedekah. Ramai yang ambil mudah perkara ni. Tapi hakikat sedekah itu sebenarnya memudahkan urusan seseorang. Sekiranya ada di antara kita yang berhajat, insya-Allah akan termakbul asbab sedekah kita. Yang paling best, sedekahlah kepada anak yatim kerana Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Bahkan jarak antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti 2 jari sahaja di syurga nanti. Jom berkongsi rezeki, bersedekah dengan memberi makan anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin melalui kempen tajaan barangan basah. Yayasan Izi Prihatin menjaga 5 buah pusat jagaan anak yatim dengan menyediakan bekalan makanan setiap bulan. Antara rumah anak yatim terlibat ialah Rumah Anak Yatim Tasawur Islam Perak dan juga Rumah Anak Yatim dan Asnaf Teratak Ummi Taman Melewar Batu Caves. Antara barangan dapur yang diagihkan ialah ayam, ikan, daging, telur, sayur, beras dan lain-lain. Jangan lepaskan peluang untuk bersedekah. Semoga dengan sedikit sumbangan kita ni, ia mampu memberi harapan buat anak-anak yatim dan asnaf yang diuji. Bahkan ini antara ladang pahala untuk kita tuai di akhirat nanti. Jom kita berkongsi rezeki. Kalau bukan sekarang, bila lagi tuan-tuan? Klik link di bawah atau bank in ke nombor akaun yang tertera. Sedekahlah semampu kita. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah bersama saya Anik Muhai sebagai hos anda. Dah sedekah ke belum? Kalau belum sedekah, anda boleh klik link di description untuk menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Bersama kita Ustaz Ghazali Ibrahim. Okey Ustaz, hari ni kita nak jadi anak-anak muda sikit bersama Ustaz. Kita nak ajak tarik Ustaz untuk main satu card game. Dalam segmen kali ni, kita ada banyak soalan dalam card game ni untuk Ustaz jawab supaya kita kenal Ustaz Ghazali dengan lebih dekat. Dan insyaAllah saya pun akan turut serta lah. Dipaksa sebenarnya. Saya tak nak main. Tapi disebabkan memang moderator minta cuba juga kan. Kita buat bersama. Jadi insyaAllah saya dah cong tadi. Dan saya minta Ustaz nak cong balik ke? Takut saya scam. Okay. Ambil satu kad dan kalau boleh Ustaz... Okay, kejap lah. Kita tukar. Macam balik. Saya risau takut dapat soalan senang kan. Okay, Ustaz pilih satu dan bacakan. Bismillah. Okay, apa dia? Ceritakan satu kisah childhood memories yang tak boleh dilupakan. Ni kisah kecil-kecil lah. Betul. Masa kecil lah. Banyak lah. Tapi banyak. saya nak bawa satu ni. Saya dengan abang saya lah. Masa tu saya jar 1, abang saya jar 3. Kita orang selang 2 tahun je. Jadi petang-petang kita main keliling rumah. Mak saya masa tu tengah buat penyapu kan. Belakang rumah tu ada pokok kelapa sawit. Mana daun yang tu dia ambil buat kelapa sawit. Jadi tengah buat penyapu, tiba-tiba ada satu kakak datang jual buku English. Buku grammar lah. Buku tu murah je, RM2, RM3 je. Makcik belilah buku untuk anak-anak. Nanti senang kalau tak pandai bahasa Inggeris, nanti anak tak boleh naik kapal terbang. Jadi kita dengar macam tu kan. Macam Upin Ipin kita dengar tu. Kebetulan kapal terbang lalu kat atas masa tu kan. Epic kan tu. Jadi lah. Tu pula lah. Mak saya kata, tanyalah anak-anak saya kalau dia nak beli, saya bayarlah kan. Bawah tu ada duit pun, bawah tempat duduk tu kan. Lepas tu abang saya pun ambil, dia baca lah. One is upon his spine. Kita dah boleh bahasa Inggeris lah, tak payah beli lah. Jadi kami pun tak belilah buku tu. Faham. Sampai ke sudah. Lepas tu bila kita dah tua-tua, dah besar apa semua ni kan. Dia jumpa saya, dia kata, Lin, kau tolong buatkan doa. Asia nak pelancaran tu, dia nak buat doa. Saya pun tulis doa, bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Minggu depan dia datang, dia kata, dia ulur kat saya RM200 lah. Ni commission kau buat doa tu. Kau dapat apa? Aku dapat RM2,000. Dia bagi commission. Lepas tu saya tanya, kata bang naik tak? Naik kenapa? Kau ingat tak dulu yang kita cakap tu? Kalau tak pandai bahasa Inggeris, nanti kata bang tak naik. Tak boleh naik kata bang. Naik kata bang naik. Tu lah saya cakap. Saya cakap pun mana-mana kalau saya ceramah pun saya kata, Alhamdulillah. Memang sampai sekarang ni, semua kata bang saya naik. Tak ada yang saya tak naik. Kecuali MS17 dengan MS37. Itu saya tak naik. Yalah, betul. Jadi ni antara kenangan masa kecil yang bila kita relatekan dah tua tu baru kita ingat. So maknanya jangan pandang rendah lah kan. Soal tak pandai bahasa Inggeris tu cerita lain kan? Betul. Apa pandai bahasa Inggeris pun kalau kerja nak nipu je buat apa. Sentap kan. Tu sentap Allah. Ustaz boleh apply dekat sini tapi sentap ni. Okey, tu Ustaz lah. Saya pula saya cuba, saya cong sendiri. Saya sebenarnya risau Ustaz. Soalan ni memang kadang dia jadi pedas. Aduh. Beri satu perkataan yang describe tentang anda. Kan? Dapat?
Saya seorang yang apa perkataan dia? Apa Macam mana tu? Logo bendul bukan? Bukan. Saya boleh katakan yang saya kejam. Oh. Kejam lah. Tough lah. Tough lah. Tough lah. Betul. Berterus terang. Tak, Ustaz. Dia orang kejam, Ustaz. Oh, kejam kau Sebab apa? Tapi kejam saya tu maksud dia, saya kejam dalam memberi. Faham. Dan saya kejam dalam memberilah. Sebab kalau saya memberi, saya akan beri sebaik mungkin. Itu saya. Dan bila kejam dalam memberi ni, sebenarnya pulangan dia pun kejam jugalah. Kadang pulangan dia menyakitkan hati, buat kita kecewa lebih. Tu antara benda yang boleh saya describe diri saya lah. Syad. Oi, sentak yang tu Ustaz. Saya macam, alamak. Siapa buat ni? Kejam Saya buat sendiri. Alamak. Soalan yang kedua boleh Ustaz? Boleh. Kita nak kenal Ustaz Ghazali. Allah terbuka pula. Boleh. Yang ni kita try masuk balik Masuk lah. balik, Tapi kadang dia kalau masuk balik kita tukar soalan yang lain. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dah ready Harap dapat soalan yang best sikit lah ni. Baik, yang betul-betul pedas sikit. Okay. Pedas Bismillah. Okay. Aduh. Dah dapat adu tu saya suka. Apa dia? Bagaimana anda uruskan kesedihan? Betul Ustaz. Saya pun nak tahu. Okay. Saya memang menghadapi banyak peristiwa sedih. Tapi bagi saya, air mata ni tak ada. Saya tak ada masa nak menitiskan air mata. Sebab umur saya kecil-kecil, saya dah duduk asrama, tinggal. Kita ada 13 adik-beradik. Jadi, daripada kecil lagi saya dah tahu makna saya kena struggle. Nak hidup ni saya kena struggle. Sebab tu tingkatan 1 sampai tingkatan 3 saya duduk asrama. Mak saya datang, tak datang, saya tak ada masalah. Lepas tu saya pergi ke Pakistan, umur kecil lagi tu. Jadi bayangkan sepanjang saya punya pengajian tu, dengan duit ada, tak ada, makan ada, tak ada, memang saya tak kisah langsung dah. Mak bapak saya memang ibarat pandai-pandai lah kau hidup sana tu. Jadi raya tak ada mak ayah apa semua tu kan. Jadi masa tu air mata saya ni dah tak ada nak mengalir lah. Lepas tu saya jadi kejam kat situ jugalah. Memang sampailah saya hidup kematian isteri, kematian anak, kematian abang, kematian ayah, kematian mak, sampai saya buat meniaga rugi 3-4 juta. Bagi saya tak ada apa. Bagi saya air mata tu bukan untuk ditumpahkan untuk benda-benda macam tu lah. Tapi bila kita mengenang dosa kita, kesilapan kita dengan mak ayah, dengan kita punya kecuaian dalam beramal, beribadah, dalam menjaga akhlak, itu yang barulah kita berasa sedih. Sedih yang, yalah kalau sini tak selesai, nanti sana tak selesai. Tapi sedih yang kita diancam, dia apa tu, itu Allah bagi ganjaran. Betul tak? Kan? Allah bagi kita lagi martabat, ke makam, ke sabarnya, syukurnya. Kan kat situ kita dah termotivasi sendiri dah. Tapi itu antaranya lah. Masya Allah. Wah, soalan. Jawapan pun saya rasa macam saya terasa dekat sini juga Ustaz. Maksudnya boleh saya tahu, maaf, Ustaz dah kehilangan isteri dan anak. Ada isteri, ada anak meninggal. So, macam abang meninggal, ayah meninggal, mak meninggal. So, macam-macam lah. Kemalangan, kereta kita pernah terbakar, nak claim insurans susah. Macam-macam ujian Ustaz kan. Itulah, Masya Allah. Itulah saya salute, saya respect sangat Ustaz. Nampak, bila saya tahu cerita ni, kita dapat lebih kenal Ustaz Ghazali macam mana Ustaz. Okey, kita sambung Ustaz, boleh? Boleh. Okay. Saya masalahnya sambung dekat saya ni. Saya nak kena pilih. Saya dah cuba-cuba. Ya Allah, dapat yang senang-senang lah. Saya dah puas dah dapat susah. Allahu Akbar. Tengok. Aduh. Apa hikmah yang anda dapat melalui pengalaman dalam hubungan persahabatan? Okey. Okey. Yang ni sebenarnya susah. Tapi saya boleh bagi teruslah. 3 benda saya dapat. Pertama, jangan terlalu sayang. Nanti akan jadi terlalu sakit. Sebab hakikat pertemuan akan ada perpisahan. Dengan siapa sekalipun. Sentak. Itu pertama. Sebab mana-mana hubungan pun, hubungan persahabatan, hubungan percintaan, perkahwinan, ibu ayah dan sebagainya, dia akan pergi meninggalkan kita. So, kalau sayang sangat, takut kita tak nak move on dalam kesedihan tu. Kedua, dalam hubungan persahabatan pastikan kita ni jangan meminta. Tapi pastikan kita memberi. Sebab kalau kita meminta, kena faham
contoh perkataan sayang kita dekat dia tak macam mana? Sayang kita pada dia belum tentu sama dengan sayang daripada kita. Betul. So benda tu samalah dalam mana-mana hubungan, Ustaz kan. Yang ketiga saya boleh kongsikan, kalau ada apa masalah, tolonglah berbincang dan jangan ego. Letak tepi ego tu. Betul. Berbincang, disebabkan perbincangan tu sebenarnya utama untuk menyelamatkan hubungan. Betul. Okey. Pengalaman. Kelas. Masya-Allah. Okey. Cukup. Satu lagi soalan untuk kita meleraikan segalanya. Okey. Ustaz Chong sikit boleh? Okay. Aku dah lama tak cong. Ustaz Chong Dulu masa time nakal-nakal tu ada juga. Kita cubalah. Harap Ustaz Chong dapat soalan senang lah. Okey, kali ni satu soalan je kita buka, kita jawab bersama. Ustaz dulu baru saya. So, Ustaz pilih satu. Ambil Ha. Ambil mana Mana-mana Ustaz. Mana-mana lah. Ambil atas tak boleh. Okey. Apakah impian anda sewaktu kecil yang sudah anda capai sekarang? Okey. Senang boleh kan? Okey. Apa dia? Ustaz dulu. Oh, saya dulu. Kau dulu. Okey, saya dulu. Okey. Apakah impian anda sewaktu kecil yang sudah anda capai sekarang? Saya sebenarnya nak jadi lecturer tau. Daripada kecil saya. Memang saya suka mendidik, saya suka mengajar. Dan Alhamdulillah, saya sebenarnya jauh perjalanan untuk dapat sebagai profesor ataupun doktor. Doakan Ustaz ya. Tapi Alhamdulillah, Allah beri saya ruang waktu 2018, saya dapat jadi lecturer termuda di Politeknik Shah Alam. Dan Politeknik Premier tu adalah memang saya seorang je lecturer kat situ yang mengajar bidang tahfiz sebenarnya tentu. Dan waktu first day saya datang, waktu tu ada macam graduasi kot. Orientasi. So bila orientasi adalah yang asyik-asyik datang, pelajar yang jaga kan. Saya waktu tu bawa file, bawa bag. Yalah kita first day nak ajar budak kan. Saya pula muka macam tu, muka budak lagi. Amrod lagi time tu, cewa tak ada amrod sangat pun. Apa jadi, ada seorang perempuan ni, pelajar lah datang. Student masuk dewan Saya macam, lepas tu time tu ada seorang ustaz tu lah. Dia kata, ni ustaz lah. Ni lecturer ni. Oh malu. Memang dia malu Ustaz. Tapi itulah pertama sekali yang saya dah dapat. Dan saya teringin untuk capai. Umur masa tu umur? 2018 saya baru 20. Masya Allah. Baru 20. Cik macam dah tua sebenarnya. 20. Dan itu first time. Dan saya repeat balik. Untuk tahun ni saya mengajar juga di UiTM Shah Alam. Alhamdulillah. Lecturer jurulatih. Pesyarat tasmik jemputan. Dapat yang tu lah Ustaz. Okey, Ustaz pula. Nak tahu. Saya ni daripada kecil memang nak jadi ustaz. Daripada kecil? Ya betul. Ustaz guru agama. Memang saya nak jadi ustaz. So, even masa saya tingkatan 3 pun bila cikgu suruh isi kita punya borang biodata tu macam-macam cerita-cerita. Sampai kat cerita-cerita tu, saya tak tahu nak letak apa. Memang sebelah sini lawyer, engineer, profesor, doktor kan. Saya tengok macam tadi lah. Keluarga semua belajar agama apa semua kan. Bapa imam, mak ngaji Quran. Saya tulis ustaz je lah. Memang saya nak jadi ustaz. So Alhamdulillah lah tu yang bila saya pergi Pakistan, saya pergi Mesir. Balik pada Mesir tu saya start mengajar 2-3 tempat. Orang dah panggil ustaz lah. Dapat lah tadi tu. Dapat okay, lah. Sampai sekarang. Jadi sebab tu, walaupun je lah ada orang nak bagi macam-macam title, kata tak apa, saya pakai ustaz je lah kan. Walaupun ada orang nak bagi datuk ke apa benda ke, saya tak apa, saya nak pakai ustaz je lah. Lepas tu kalau orang nak buat, boleh tak kita tukar cik apa. Tak ada, saya nak ustaz juga. Faham. Title tu lah yang orang kata apa, nak daripada kecil. Lepas tu bila dah sampai satu masa ni semua pakai short form kan, saya punya singkatan UGI lah. Ustaz Ghazali Ibrahim. Wah, UGI Saya apa alamak, kena carilah. Allahu Akbar. Baru ni ada satu universiti dia keluarkan plate kereta UG. UG tu maknanya Universiti Guru. Universiti Guru. Jadi saya nak belilah UG 1. Betul, UGI. 500,000 tak payahlah. Saya menggigil dengar tu. Alamak. Tapi kalau dapat tu Ustaz, amin insya-Allah. Moga Ustaz Ghazali dapatlah, amin insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Ghazali. So inilah kita dapat kenal sedikit sebanyak panel kita. Saya pun terbalik sama dapat kenal kan. Dan insya-Allah kita kembali selepas ini untuk segmen yang seterusnya mengenai sedekah, miskin atau kaya. Kembali selepas ni. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin orang yang menyantuni anak yatim masuk ke dalam syurganya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini. Nabi menunjukkan dua jari baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga. Bagaimana sedekah kepada anak yatim ni begitu dekat dengan Nabi. Dalam masuk syurga, dekat pula dengan Nabi, seronoknya. Tapi berapa banyak perlu sedekah dan dekat mana patut kita salurkan?
Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin yang sedang menjalankan kempen tajaan barangan basah kepada anak yatim. Ya, ada 5 buah rumah yang mereka sasarkan untuk sediakan bekalan makanan setiap bulan secara konsisten. Bagaimana anda ingin bantu mereka dan turut serta? Anda boleh menyumbang mengikut kemampuan. Tak kisah berapa ringgit sekalipun ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah ni. Ingat, semai pahala di dunia untuk kita tuai hasilnya di akhirat nanti. Jom sama-sama kita masuk syurga dengan membantu mereka. #kebajikan tanpa sempadan. Kembali kita dalam rancangan Podcast Borak Tarbiyah. Saya Anik Wahai sebagai hos anda dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Ghazali Ibrahim dan kita akan kongsikan mengenai tajuk sedekah makin miskin atau kaya. Boleh Ustaz? Ya. Kita sambung soalan seterusnya. Bismillah. Bertepatan dengan tajuk ni. So, sedekah ni sebenarnya betul ke buat kita makin miskin ke atau sebenarnya makin kaya? Directly terus tanya. Dia apa pun kita tengok apa yang janjikan benda ni siapa. Allah. Mantap. So, yakin tak dengan dia? Macam tu kan? Jadi kalau kau yakin, dapatlah. Tapi kalau kau tak yakin, memang kau tak dapatlah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kan? Contoh perumpamaan yang bila mana kamu bersedekah RM1 dipecahkan 7 jadi RM7. Setiap satu pula ada 100. So jadi 700, jadi 7,000, jadi 700,000. Betul tak? Ganting betul. 7 juta. Kan? Tapi kesimpulan hujung kan Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. So ke hati Allah lah. Allah nak bagi ganda berapa pun. Betul tak kan? Betul. Jadi cumanya kau yakin tak yang segi fizikal tadi tu kau bagi RM1, maaf Allah bagi kau rezeki RM10. Dapatlah projek apa ke contoh orang bagi kat kau. Contoh kan. Itu segi fizikal. Tapi sekarang ni yang fizikal tu katalah tak ada. Yang fizikal tu kata tak dapat. Macam mana? Sayyidina Ali derma roti kosong je dia bagi. Kadang besok dia pun tak ada makan. Sampai Sayyidina Ali kata kalaulah satu hari tu dia boleh makan 3 kali. Pagi, tengah hari, malam. Dia kata apa dia? Namaku telah terkeluar daripada daftar ahli syurga. Jadi maknanya dia nak masuk daftar ahli syurga tu macam mana? Kalau boleh tak ada makan lah. Mana pagi tak ada makan, tengah hari tak ada makan, malam tak ada makan. Tengok. Jadi kalau dia mengharap pulangan daripada sedekah tadi tu, sudah pasti dia bagi sedekah, makan 3 kali, makan 6 kali. Kalau kita fikirkan yang fizikal. Tapi barang ni bukan barang fizikal. Kalau kita asyik duk cerita barang fizikal, itu yang tak sudah-sudah cerita pam yang berniaga, bau berniaga berapa sen, dah tunjuk kapal terbang, dah tunjuk kereta. Dia bukan cerita fizikal. Ceritanya, fizikal tu satu hal. Sebab fizikal ni, Allah tu memang dia kan, dia cakap kan, apa cerita tentang kau sekarang ni kau berniaga dengan siapa ni? Kau berniaga dengan aku, kau berniaga dengan Allah sebaik-baik pembeli. Tapi sampai masa dia jual kat kita, kau sanggup beli tak aku punya? Kan? Siapa yang nak berjuang, nak selamat dunia akhirat, kena nak masuk syurga, kena berjuang dengan jiwa raga, nyawa, sanggup tak? Kau cerita kau berniaga dengan aku, kau nak pulangan. So aku berniaga dengan kau, sanggup tak? Contoh. Jadi sebab tu dalam situasi ni, kalau kita tengok tadi tu, ayat tu pun cerita wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan suka hati Allah lah sebenarnya. Allah nak gandakan berapa. Kau bagi RM1, kau tak dapat apa. Kau bagi RM1, kau dapat RM1. Tak kisah pun. Sebab kalau nak cerita pulangan tu nanti tu, Allah bagi kau kebahagiaan, Allah bagi kau ketenangan, kesihatan, orang tampung kau tak balik pun dah bagus. Tapi sampai masa orang tak tampung kau dah tepis. Macam tu kan? Macam tu kan? Sebab kita tahap tu kan? Jadi bila tengok tu kan, memang kau pergi kerja naik basikal, tapi tak ada masalah pun. Orang yang pergi naik kereta besar, jamnya apa semua, kena bayar tol apa semua, hujung minggu, hujung bulan sibuk. Gaji aku besar tapi macam-macam aku kena bayar. So, orang yang naik basikal tadi tu, kan? Memang kebetulan rumah dia pun sebelah office dia. Naik basikal je lah. Apa nak main kereta? Betul tak kan? Jadi maknanya jangan kau pandang orang, apa ni selekeh naik basikal. Dan memang rumah dia sebelah tu je. Kan? Contoh kan, kau punya rumah jauh-jauh, kerjaan dah sedia macam-macam transport, naiklah. Kemudahan banyak. Contoh kan, nak menunjuk kereta besar buat apa. Lepas tu hujung bulan nak kerja kena bayar. Dah cerita. Jadi maknanya bila kita terjemahkan yang sedekah tadi tu, yang memberi tadi tu, kaya atau miskin. Kaya atau miskin tu sebenarnya bukan dah ibarat bukan salah Allah ni. Salah kita sendiri. Salah kita. Kau bagi RM1 nak 10. Kan? Orang yang bagi 10 tu tak sibuk pun nak minta 10. Tak sibuk pun nak minta 100. Orang yang bagi 1 juta dia tu pun tak sibuk nak minta apa-apa.
Kan? Apa yang kau dah bagi kat aku ketenangan, ya Allah, dah cukup bagus. Sebab tu kalau kita tengok dekat dunia ni, memang apa makanan mahal-mahal kita boleh beli. Tapi selera boleh beli tak? Oi. Macam tu kan. Makan mahal ni kan. Sebelum buka puasa kita tengok kan, paket-paket buka puasa RM100, RM200 penuh. Bila kita nak suap, tak boleh masuk. Sebab apa? Selera tekak, tak selera. Tapi bila kita sangkut dalam jam, lapar sangat, lepas tu boleh keluar, belilah apa yang ada tu, walaupun nampak macam tak sedap, tapi 3-4 pinggan tambah, sebab selera ada. Kan? Jadi kat sini yang sebenarnya menjadikan kaya ke miskin ke, kan, ialah diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Kan? Bayangkan kita pergi rumah-rumah kampung, makcik-makcik kampung tu, yang kalau kita tengok, Allah, apa sangat kan. Tapi dia boleh jamu kita makan, dia boleh jamu kita, anak jangan balik dulu. Betul tak? Dia masak, tunggu kejap, masak lah apa semua, walaupun yang masak tu seadanya lah, nasi, lepas tu pucuk ubi, sambal belacan, ikan masin, contoh kan. Kita punya selera dahsyat. Dia punya menjamu tu kata, minta maaf lah makcik tak boleh nak jamu ayam lah apa semua bla bla. Dah dia jamu satu, lepas tu nak balik pula dia bagi pula rambutan lagi dekat kita pun semua kan. Miskin ke dia kalau ikutkan? Cuba fikir. Mati ke kempunan tak makan dia. Tengok besok orang datang dia jamu lagi, dia jamu lagi kan. Jadi sebenarnya dalam situasi macam ni, dua lah. Satu tu dengan Allah tu sendiri, kamu memberi tu sebenarnya memberi kepada Allah, memberi untuk Allah. Jadi yakin sajalah dengan pulangan pada dia, walaupun dia tak bagi kita duit ke apa ke, tapi dia bagi dalam bentuk tadi, anak kita ramai, pandai-pandai, kerja besar-besar bagus, lala boleh bayar, boleh hantar mak pergi haji, pergi Mekah dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kalau kita nak faham makna tadi tu, miskin ataupun kaya, dia bukan jawapan A, B, C kan. Dia subjektif lah. Dia subjektif. Jawapan dia subjektif. Tepuk dada tanya D lah kan. Faham. Antara dia kan. Jadi sebab itu kita ni macam tadilah, kita ni dah orang Islam, kita mengaku beriman dan kita nak kena beramal kan, dan sebaik-baik amal tu kita pun tahu Allah akan bagikan ganjaran yang sangat luar biasa sama ada dunia ataupun akhirat. So akhirnya kita simpulkan benda tu, kalau kita berniaga ni, kau kena berniaga dengan Allah. Kalau kau bekerja ni, kau kena bekerja dengan Allah. Sebab dia adalah sebaik-baik majikan. Dia adalah sebaik-baik pembeli. Dia adalah sebaik-baik penjual. Dia adalah sebaik-baik kontraktor. Dia. Sebab tu kalau kita tengok yang lillahi ta'ala tu, lillahi ta'ala bukan sekadar disebut. Kan? Kalau macam sudah, ada niat sedekah ke? Saja aku sedekah. Tak ada. Betul tak kan? Saja aku solat tu adalah, saja aku puasa. Tapi kalau kita belajar daripada konsep niat tadi tu, sebab niat ni spontan. Kau ulung, kau buat apa semua kan. Jadi sebab tu simpulkan betul-betul, ini semua kerana Allah. Saya rekod balik ayat tu sebab saya rasa benda ni perlu ramai perbaharukan niat untuk buat satu amalan tu kerana Allah. Nampak kerana Allah tu mungkin sama-sama, tapi sebenarnya contoh satu term yang Ustaz bagi tadi, kita bekerja kerana Allah. Maksud dia, kalau bekerja tu, waktu solat jangan tinggal, solat jemaah. Betul tak? Yang kedua, berniaga kerana Allah. Ada orang kadang berniaga tak racun lah kan. Lepas tu main santai orang kan. Takkan benda tu kita nak bagi pada Allah kan? Maksudnya, kalau nak berniaga tu ikhlas, umpama kita ni berniaga kerana Allah. Faham? Bukan umpama lah, memang kena berniaga kerana Allah. Kalau tak ada tu, kita yang merosakkan tadi tu. Ya, betul. Kau kata kau kerja kerana Allah, tapi solat tak. Rasuah lagi. Lepas tu menipu lagi, contoh kan. Sama berniaga macam begitu jugalah. Kau tak jaga kebersihan, kau tak jaga kesucian kan. Jadi sebab tu kalau kita tengok niat hadis innamal a'malu binniat tu pun, ulama sepakat mengatakan bahawa 80% daripada urusan hidup kita ni berpaksikan kepada hadis tadi tu. Masya-Allah. Jadi penting tu setting benda tu. Kaya miskin tu bukan seperti mana yang kita fikir. Kaya rumah besar, kereta banyak kan. Kita tak ada apa pun, tapi tenang je, tak ada masalah. InsyaAllah. Kita ni pesan untuk diri saya dan untuk semua lah. Kalau boleh kita perbaharukan niat kita setiap hari, bekerja kerana apa. Dan bila kita jadikan Allah sebagai majikan, sebab dia sebagai majikan kan, insyaAllah akan mudah urusan, murah rezeki. Fahamlah benda tu. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya rasa diberi sinar di sini nampak dia bukan lighting sahaja tau. Disebabkan Ustaz bagi ilmu tadi. Allah. Jadi seronok pula. Okey, Ustaz sambung Mungkin kalau sedekah ni ada orang tanya Q&A, kalau sedekah RM1 ke RM5 ke boleh ke Ustaz? Ni mesti anak-anak muda lah kan. Pahala dia macam mana? Dia nak tahu pula pahala. Mesti sikit, macam serupa tak perlu sedekah kan? Tu soalan dia. Saya tak boleh jawab lah. Okey, faham. Ini memang antara pengalaman kita orang dulu. Dulu masa saya bertugas dengan zakat pun, kita buat potongan gaji. Jadi tiap-tiap bulan kita boleh isi borang, saya nak potong RM1. Untuk zakat? Walaupun
ialah kalau ikutkan mungkin bila kita kira, sebab zakat ni dia punya rukun dia, salah satunya cukup kita punya nisab, cukup kita punya haul. Jadi bila kita dah belanja, mungkin tak ada lah, itulah simpanan kita, ataupun memang tak ada apa. So memang kalau segi rukun tu dia tak wajib lah, kan? Tapi sebab zakat tu bukan cerita pasal wajib saja. Zakat tu cerita tentang syukur, terima kasih pada Allah, aku boleh hidup 1 tahun, ada makan, ada pakai, ada motor, ada apa kan. Dengan pendapatan yang aku ada ni, walau kalau aku potong RM5 sebulan pun tak cacat pun. Betul tak kan? Rezeki kita makin dapat lagi. So maknanya sikit banyak bukan isu dia. Sikit banyak bukan isu dia. Kebetulan macam contoh kat Malaysia ni kita ada rebate come tax untuk orang Islam ni kan. Jadi mungkin come tax dia setiap bulan dia kena RM50. So RM50 tu dia nak hantar pada zakat. Sila tak jadi masalah. Betul. Sebab itu satu kelebihan yang Allah beri pada kita dekat Malaysia ni, orang Islam kalau dia bayar zakat, kalau dia ada come tax, satu bulan RM50, dia boleh ambil borang tu, dia buat selarasan. Dia kata saya bayar zakat. Lepas tu nanti bila dia isi borang come tax tu, dia kena bawa dia punya receipt dia bayar zakat. So pelepasan kat situ. Jadi itu antara bentuk-bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Cerita ni macam mana? Sekarang ni kau nak bagi ke tak nak bagi? Sentaklah CS tu kan. Sebut tentang nak bagi tak bagi Ustaz. Saya ada satu kisah tau. Waktu saya 6 tahun lepas kot, saya memang jujur cakap lah, bab sedekah ni memang saya tunggu ada duit lebih baru saya bersedekah. Memang saya rasa normal ramai macam tu kot. Dan ada satu keadaan saya betul-betul tak duit. Saya betul-betul broke habis dah. And saya rasa macam saya teringin lah, saya cakap kat Allah, aku nak dapatkan merasai satu kekayaan once in my life kan. Dan saya banyak kali doa, time tu broke, time tu saya ada RM10 je. So saya cakap aku nak bersedekah. Tiba-tiba saya macam terdetik, harapnya Allah bagi lebih kat situ kan, dunia lah. So bila saya cakap aku nak bagi RM10, tak mampu kau, tak ada makan, so bagilah separuh. So RM5 saya bagi. Saya bagi seorang makcik tu, tak silap saya dekat time tu saya nangis-nangis kat masjid kan. Lepas tu saya pergi kat satu tempat pasar ni lah. And ada seorang makcik jaga tabung. Saya tak masuk kat tabung tu. Bagi kat dia? Bagi kat dia, saya cakap kat dia, makcik tolong doakan saya murah rezeki. Saya cakap macam tu. Tiba-tiba dapat call. Bukanlah tiba-tiba dapat call. Saya balik rumah, dalam pukul 10 dapat call. Ada satu job, kerja lah projek, yang dah berbulan tak call saya. Tiba-tiba dia call, dia nak lock. 300 kali ganda daripada RM5 tu Ustaz. Contoh. Allah Akbar. Saya macam, ini mesti sebab sedekah ni. Sebab bila saya buat macam tu Ustaz, selepas daripada tu, saya akan kerap bersedekah. Bukan sebab saya nak job banyak, tapi saya cakap bersedekah tu melegakan hati kita dan rasional dalam buat keputusan. Umpama kita menyingkirkan sifat tamak saya kat dia sebab dia membuka rezeki itu, memang dia buka. Sedekah ni dia buka. Dia macam kunci lah. Kunci. Tapi maknanya cuma ialah engkau faham tentang sedekah tu satu hal lah. Jadi sebab tu memang betul pun bila mana ada kita menghadapi kesusahan apa semua kan. Jadi nak selesaikan benda tu ibarat macam tadilah bersedekah. Sebab sedekah tu pun kalau kita ambil kat situ, apa tujuan kau bersedekah? Kau nak bagi orang suka kan. Orang tu tak ada duit, kita bagi RM1. Orang tu tak ada makan, kita bagi makan kan. Jadi mudah-mudahan aku gembirakan dia, Allah gembirakan aku. Tapi sebenarnya janji Allah, orang kalau tak gembira, dia tak akan bagi. Kalau kau fikir-fikir balik kan, kau pun tengah susah, kau nak bagi apa? Tengah gembira lah pun. Walaupun namanya RM10. Kan? Tapi bagus kau daripada orang yang tak ada duit. Dan kat situ kau pun tunaikan. Tak apalah, 10 pun 10 lah, bagi 2. Separuh aku nak makan, separuh aku nak bagi. Dan benda tu tak salah pun. Sebab sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nak sedekah ni macam mana? Jadi Rasulullah refer pada Allah. Allah kata qulil afu, kan? Yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat bertanya, ya Allah, nak sedekah infak ni macam mana? Qulil afu. Allah kata yang selebih. Maknanya dah bayar rumah, dah bayar itu, dah bayar macam-macam, dah makan semua, ada lebih kan? Lebih tu yang dikeluarkan sedikit. RM5 ke RM10 ke. Tapi macam tadilah, kalau kau nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf, sila lah. Yelah. Jangan marah lah lepas tu kalau kau tak ada apa makan 5 hari kan. Kena sabar. Pahala tu. Betul tak? Pergi masjid pula, ada buka puasa, jalan lah kat situ. Betul. Ada laluan lah. Jangan kau bagi derma kat orang, lepas tu kau minta sedekah pula tepi jalan. Nampak sangat kau tak faham. Tak bijak. Tak bijak dekat situ kan. Jadi dalam situasi begini sebenarnya macam tadilah kan. Yang cakap siapa sedekah dilipat gandakan dia punya itu apa semua murah, itu bukan kita yang cakap. Kita tolong nyampaikan. Allah dah sebut, Nabi dah sebut, Nabi itu Shadiqul Masduq, benar lagi dibenarkan. Jadi kalau dah benar tu cuma proses keyakinan kita je lah. Jadi nak yakin tu macam tadilah, demo lagi, bagi lagi, demo lagi, bagi lagi, demo lagi, bagi lagi. Tapi sampai kau mangling, sampai kau tak fikir,
aku dapat ni sebab Ya, ni betul. tak ada dah tak ada sebab benda tu dah give and take tu dah macam Normal macam mana? dah, Rutin. dah jadi. Tapi yalah, Dah faham. jadi kan. Okay, sebut tentang sedekah ni Ustaz. Saya rasa ramai yang mungkin tak sabar-sabar ataupun dia rasa tercabar kan. Aku kena sedekah juga kan. Jadi saya nak Ustaz kongsikan kalau boleh, ada tak kenangan bersama dengan Yayasan Izzy Pratin? Sepanjang Ustaz berada bersama YEZP kan, Yayasan Izzy Pratin, apa yang Ustaz boleh kongsikan kepada kami? Saya contoh ialah saya dah merata kalau kat Malaysia ni pun ceramah pun lebih 25 tahun kan. Jadi Lamunya Ustaz. Saya 25 tahun Jadi orang-orang yang selalu dengar ceramah saya ni memang adalah yang memang selalu duk follow sampai bila orang pun tahu saya dengan Yayasan Izzy Pratin jadi duta, jadi apa kan. Saya tak cerita pun dekat orang-orang yang saya selalu berceramah ni, saya dengan Izzy Pratin, kalau siapa nak derma-derma infak pun, saya tak pernah cerita pun, kecuali kalau ada program yayasan, saya pergilah. Pergi kan. Tapi saya tak adalah suka-suka promote, tak pasal-pasal canang cerita dekat grup WhatsApp pun semua kan. Kepada kawan-kawan. Saya tak cerita pun. Tapi bila mana dia orang tahu saya dengan Izzy Pratin, lepas tu dia pergi donate lah. Entah adalah donate makan ke apa semua kan. Lepas tu dia cerita kat saya, Ustaz tak cerita Ustaz dengan Izzy Pratin gini kan. Saya dah derma ni Ustaz, saya dah derma ni. Saya kata terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki haji apa semua, saya kat situ kan. So akhirnya orang pun tahu saya punya style macam itu. Kan? Saya punya style bukanlah bila mana saya dah komit dengan satu-satu merata saya duk cerita kan. Sebab kita ada border. Maksudnya macam tadilah, walaupun namanya mengajak orang bersedekah, buat kebaikan, tapi ada part-part tertentu kita kena jaga juga kan. Sebab bukan orang tengok kita punya baik je kan. Bukan mata lalat je, bukan mata lebah je. Ada juga mata-mata lalat ni kan. Betul lah. Dia kata Ustaz tak tahu ke yayasan ni bla bla. Mana aku tahu, contoh dah satu hal. Jadi biarlah kita relax macam tu. Soal kerja kita buatlah cara profesional. Tapi bila dapat berita daripada orang yang tadi semua kan, Ustaz terima kasih banyak lah Ustaz bagi peluang kami nak derma lah apa semua. Kalau ada apa Ustaz bagi tahu lagi lah. Tapi saya macam tu jugalah. Sebab apa? Sebab dengan kemudahan sekarang ni sebenarnya orang dah boleh dapat dah. Dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya, dengan IG-nya sebenarnya dah tersebar pun benda tu. Jadi terpulanglah awak nak menilai benda tu. Jadi saya ni sekadar bekerjasama dengan Yayasan Izzy Pratin, mudah-mudahan kat situ pun saya ada rezeki lah untuk memberatkan saya punya timbangan ni kan. Walaupun saya ni macam ini je lah kan. Bukanlah lebih-lebih ke apa ke tu, yang bila saya dengan dia orang pun saya cakap apa yang saya boleh buat, apa yang saya tak mampu nak buat kan. Jadi jangan paksa-paksa sebab ni pakcik lah ada tu. Masya-Allah, faham. Jadi dekat sini Ustaz, saya rasa bijaknya Yayasan Izzy Pratin sebenarnya di belakangnya ada para asatizah yang seperti Ustaz Ghazali Ibrahim. Jadi tak perlu khawatir untuk bersedekah dan sumbangkan pada jalan yang betul. Khususnya di Yayasan Izzy Pratin, itu pertama. Yang kedua, kalau kita fikir, sebenarnya susah ke tidak nak bersedekah? Sebenarnya senang sebab banyak sangat platform digital. Betul. You tengok berita ke, Instagram ke, TikTok ke, memang akan ada. So ada nombor akaun, ikhlaslah kerana Allah dalam memberi. Yang kedua. Yang ketiga, tadi Ustaz sebut tentang kenangan Ustaz bersama Yayasan Izzy Pratin. Memang Yayasan Izzy Pratin dikenali lah dalam kalangan jemaah-jemaah yang Ustaz datang. Alhamdulillah. Masya Allah. Maksudnya besar dekat situ. Yeah. Yang paling best dia saya rasa lah, Yayasan Izzy Pratin yang menjadi orang kata apa, kita buat podcast ni bersama dengan Yayasan Izzy Pratin. Bijaknya mereka yang mana mereka menyalurkan orang kata apa, sumbangan, sampaikan podcast ini pun boleh dibuat untuk tarik anak remaja kan, masyarakat. Kemudian bantuan untuk anak yatim juga. Saya rasa macam ada 5 buah anak yatim yang Yayasan Izzy Pratin jaga, dan dengan memberi bantuan keperluan makanan dan keperluan asas. Saya rasa macam selalunya kan saya dengar lah mana-mana tempat yang bagi sejumlah dah habis. Betul. Ini tidak. Ini mereka still menjaga lagi apa yang nak di-provide. Jadi dekat situlah kita sama-sama dengan sumbangan kita bersama YEZP. Boleh saya sebut ke? Yeah. Yayasan Izzy Pratin. Boleh je. Boleh je kan? InsyaAllah sedikit sebanyak membantu menjayakan misi mereka. MasyaAllah. Ustaz, dekat sini sebut tadi tentang digital platforms. Trend sosial media yang sedekah, tunjuk-tunjuk kan. Ya. Dah viral lah Ustaz. Saya nak buat je ni lah. Tak adalah gurau kan. Tapi bukan Islam larang ke Ustaz? So, larang untuk menunjuk-nunjuk dalam sedekah kan. So, apa pandangan Ustaz? Jadi dalam situasi ni dia ada dua lah kan. So ada perkara yang mungkin perlu kita tunjukkan untuk kita share pada orang, kita bagi tahu pada orang kan. Cetuskan buka hati orang tu. Mungkin orang tu dia kaya, dia tak ada masalah pun untuk memberi ni. Tapi sebab
masih tamak lagi, masih kedekut lagi, betul tak? Jadi mudah-mudahan bila kita tunjuk tu satu tu sebab tu ada amalan yang kita boleh tunjuk, ada amalan yang kita tak boleh tunjuk. Jadi contoh macam amalan yang memang bentuknya wajib. Kan? So, zakat tu memang bentuknya wajib, contoh kan. Jadi okey, saya dah bayar zakat syarikat saya 1 juta, betul tak? Masuk price lah. Jadi orang tu fikir, oh nunjuk tak, itu memang dia wajib. Jadi alhamdulillah aku dah declare, aku dah bayar zakat. Kau dah bayar zakat belum? Jadi sedap lah cerita kan. Ini pun aku yang meniaga untung sikit ni, aku boleh bayar 1 juta. Yang kau untung banyak-banyak. Contoh kan. Kau bayar tak? Jadi ada amalan yang bentuknya wajib tadi tu memang perlu kita buat. Solat fardu memang kita kena buat pun. Apa solat sombong-sombong tunjuk-tunjuk. Tak, memang solat fardu. Aku bukan tunjuk yang sunat, aku bukan tunjuk yang qiyamul lail, bukan duha. Yang wajib, betul tak kan? Dah okey kejap kita nak pergi solat. Dah waktu zuhur dah masuk, asar dah macam tu kan? Itu memang perlu dibuat. Tunjuk alim kunun solat. Itu tak ada alim tak alim, memang benda nak kena buat. Jadi dalam situasi hari ni, sebab kadang orang tak maklum benda tu. So dalam situasi sedekah ni contoh kenapa pula kami tunjuk-tunjuk. Sebab kami nak cerita kat orang, setakat ni alhamdulillah kita buat benda yang betul. Dan kita buat benda tu, bukan kita buat belakang-belakang. Jadi kita minta derma untuk ni, kita minta derma untuk ni. So memang kalau ikutkan, kalau duit kami banyak, kami pun tak minta kat orang dah. Contoh kan, tapi aku buat sendiri dah. Dan aku pun tak cerita dah. Tapi sekarang ni kita nak menyumbang. Kita buatkan satu platform. Kami pun ada sedikit modal. Sebab alhamdulillah ada juga korporat-korporat datang kat kita. Dia memang terus bagi. Okey, banyak ni. Buatlah apa yang perlu dibuat. Jadi dah, katalah di barang-barang yang dibagi kat kita ni 100,000. Tapi telaga air yang kita nak buat dengan teknologi solar ni katalah 300,000. Tapi kita dah ada modal lah ni. Kan? Jadi dengan modal tadi kita mulakan kerja. Lepas tu kita ajak lagi siapa nak menyumbang. Dan untuk ni. Tapi bila dah habis, kita tutup lah dah habis. Kita buat yang lain pula. Sebab ada orang bila kutip je. Betul. Kita pun tak tahu. Masjid tu dah siap ke tak siap ke. Anak yatim tu dah sekolah ke tak belum, kita tak tahu. Banyak macam tu. Jadi yang itu kita tak nak. So akhirnya bila kita dah mendidik masyarakat dengan situasi yang macam tadi tu, so mudahlah, masyarakat pun tak adalah terpedaya, tertipu, betul tak kan? Jadi kan kau duk cakap derma kan. Kami ni pelajar mak tahfiz lah apa minta derma. Dah kalau dia mak tahfiz, duduklah mak tahfiz je, kenapa minta derma ni? Ni satu hal. Dekat situ kita dah faham dah. Oh budak ni dia manipulasi lah apa semua kan. Jadi tak elok cakap anak yatim pula kan, siapa tolong anak yatim masuk syurga. Engkau manipulasi anak yatim ni macam mana pula? Kan? So, saya terpukul banyak kali sentap ni tau. Betul lah, betul. Saya nak tanya Ustaz lah, satu lagi soalan yang saya rasa memang crucial lah. Saya pergi petrol pump. Selalu saya pergi petrol pump. Lepas tu nampak ada orang bersedekah, minta sedekah. Dan letak kismis lah apa. Apa pandangan Ustaz? Macam mana tu? Memang yang pengendali tadi tu memang sangat tidak bermoral lah, senang cerita dia. Memang perlu kan buat macam tu? Tak kan? Tak, dia kena pakai elemen-elemen tadi supaya kita simpati, ala budak kecil apa semua. Sebab itu konsep-konsep berniaga kan. Tapi pengendali ni memang tak jujur lah. So satu, yang kedua, kita pun fikir jugalah kita nak derma, betul tak? Kita nak derma, kau nak derma je lah. Kita pun memang dah ada tabung derma tiap-tiap bulan. Tak payahlah bagi-bagi ni sebab yang datang ni kita pun tak tahu hujung pangkal. Kita duduk KL, yang datang daripada Sungai Petani, yang datang daripada Kelantan. Betul. Lepas tu satu lagi kadang bukan kismis saja, bukan minyak urut saja. Walau kalau kita nak fikir barang tadi tu masuk akal, logik, aku pun banyak kismis kat rumah, tak makan lagi. Minyak urut pun banyak tak pakai lagi. Yang bestnya kalender. Kadang kita dah beli banyak berapa kalender kat rumah tu. Jadi maknanya kalau you nak derma, cari je tabung, masuk habis cerita. Dan kita pun memang dah ada dah tabung-tabung derma yang tiap-tiap bulan PIBG punya, anak-anak kita punya, betul. surau sebelah rumah kita dekat pejabat. So sudahlah, maknanya kita jaga je, belajar je, jaga hati pula dah. Kan? Belajar. So walaupun orang datang minta, kita tak herdik dia, kita tak kata dia minta maaf, terima kasih cik, semua macam tu. Biar supaya masyarakat kita akhirnya dia terfikir bahawa meminta-minta ni tidak dituntut dalam agama kecuali memang betul-betul terdesak. Kan? Jadi bila kita tahu benda tu, so orang ni pun takkan senang-senang minta. Kan? Walau silap bulan dia tu minta tu lagi kaya pada orang yang memberi ni. Betul. Itulah apa yang terjadi. Bila saya betul lah, sepatutnya kita sebagai masyarakat yang nak memberi ni, yang nak memberi sedekah ni pastikan bijak. Jangan kita rasa macam nampak kita simpati kita bagi. Macam mana nak kata kita tadi Ustaz kata kan, jangan fikirlah menyesal dan sebagainya, tapi kita memang kena bijak. Sebelum kita nak memberi tu kita kena tahu. At least daripada kau beli bagi dekat satu tempat yang ragu-ragu, mana pokok pangkalnya, better kita viralkan, better kita sedekah pada tempat yang kita dah tahu dah di mana. Contohnya di Yayasan Nasi Prihatin sebagai contoh.
Tak perlulah kita rasa macam dekat mana nak sedekah ni, masjid pun ada kan. Tapi kita nak bagi tahu untuk membantu rakan-rakan asnaf, fakir miskin, anak yatim, warga emas, golongan OKU, mangsa bencana, pergilah di tempat yang kita tahu. Betul. Ingat kita rasa confident, selesa, tenang. Kita tak nak bila dah ada rumah, ya ke? Betul ke? Ragu-ragu kan. Takut nanti amalan kita jadi sia-sia. Kosong. Jadi kita pun tak nak amalan kita hujungnya kosong kan. Betul. Dan kesilapan kita juga dalam situasi begini kan. So dalam perkara begini maknanya kalau cerita pasal membeli tu, pembeli kena bijak, betul tak kan? So cerita sedekah ni, penyumbang tadi tu, penginfak tadi tu dia kena bijak. Kena bijak, betul. Kalau tidak dia akan kena scammer tak sudah-sudah. Betul. Faham? Ada duit tu, faham, tapi bijaklah dalam menderma. Kan. Tagline baru tu. Okey, sebut tentang sedekah, Ustaz. Ada tak dalil Quran yang Ustaz boleh kongsikan? Ya, ataupun hadis yang Allah sebut tentang kelebihan sedekah untuk membakar lagi semangat saya dan penonton luar sana. Hasinu amwalakum bizakah. Nabi sebut, bentengilah harta kamu dengan zakat. Sebab itu zakat tu memang amalan yang wajib. Cukup syarat, tunaikanlah. Nak bayar dekat mana tak jadi masalah. Negeri-negeri ke apa semua tak. Yang penting, you tunaikan zakat dia. Lepas tu, wadawu mardhakum bisadaqah. Dan rawatilah, obatilah sakit-sakit kamu dengan bersedekah. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dunia macam-macam penyakitnya, apa semua bla-bla. Jadi mungkin sedekah ni satu terapi. Sedekah ni, terapi tu satu hal untuk diri kita, bagi jangan stres, apa semua relax, orang yalah apa yang orang bukan minta derma banyak-banyak kan. Yang penting berapa kita nak bagi, RM1, RM50. Jadi untuk terapi, tapi dalam masa yang sama khasiat daripada sedekah tu sebenarnya sangat banyak. Macam tadilah dibukakan pintu rezeki, dibukakan pintu kasih sayang, kan? Anak dengan mak ayahnya boleh saling menghormati, suami isteri dengan kawan-kawan. Jadi banyak ni mungkin dalam hidup kita yang barang-barang yang terkendala lah, apa macam-macam situasi ni mungkin kunci-kunci tu banyak. Jadi dengan kita bersedekah RM1 ke banyak ke siang ke malam ke pagi petang ke, sedekah duit, sedekah tenaga, sedekah idea, sedekah apa macam-macam ni, mungkin dengan macam-macam tu akan merungkai yang macam-macam tu, akhirnya macam tadilah Allah bagi ketenangan dengan ahli keluarga dekat rumah. Alhamdulillah, walaupun rumah kita taklah ada home theater ke apa semua bla bla, tapi tengok TV tu pun dah cukup macam tu kan. Tenang, anak-anak boleh duduk ramai-ramai kan. Apalagi boleh makan seadanya dekat meja yang kecil walaupun tak ni macam tu kan. So alhamdulillah lah, itu mungkin berkat-berkat daripada amalan bersedekah tadi tu yang kunci dia dan manfaat dia mungkin sangat luas dan besar. Hebat ya. Saya rasa macam betul lah kita dengar kan tentang kelebihan-kelebihan sedekah ni sebenarnya bukan hanya pulangan itu berbentuk duit kembali, tetapi bukan hanya dunia yang kita dapat, kita kena kejar pada akhirat. Mungkin Allah beri bukan hanya orang kata di akhirat sana pahala jariah untuk ke syurga lah, tapi di dunia mungkin bukan hanya duit dapat, Allah beri kesihatan, anak-anak soleh-solehah, betul tak Ustaz? Keberkatan dalam rezeki, rasa cukup, bahagia dan tenang jiwa, asbab daripada sedekah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan saya dapat sebenarnya nikmat bila kita memberi tu. Saya dapat rasa. Dan sebab itulah saya kalau boleh kita rajin-rajin kalau untuk bersedekah, bukan hanya sedekah untuk dapatkan duit saja tau, untuk dapatkan pulangan kembali, tetapi kita nak dapatkan kesihatan. Sebab kalau duit banyak sekalipun, pernah tak rasa kita kosongkan akaun kita? Duit kita katalah katalah kita ada satu akaun ni, inilah akaun kita, duit lah tiap-tiap hari apa semua kan. Tapi pernah tak kita tengok akaun kita tu kosong, tak ada duit langsung? Pernah tak? Pernah cuba tak? Sebab kita bagi orang ke, kita sedekah ke, kita tolong orang ke. Inilah satu-satunya akaun duit gaji kita, duit apa masuk kat situ, yang serba-serbinya, yang kalau akaun ni kosong, jadi apa kat kita? Pernah buat tak pernah buat? Saya belum pernah buat. Cubalah buat. Takutlah. Cubalah buat. Kosong, tapi bila kosong tu, mati kat kita. Sakit tak kita? Tak makan ke kita? Kena usaha lah tak makan. Jadi kita biasa dengar Ar-Rajuhi tu punya kaya tu, duit dalam akaun dia bilion semua disedekahkan kan. Kita biasa dengar kan, yalah dia duit banyak, dia buatlah. Sekarang ni kita yang duit tak banyak ni, pernah tak kita buat macam tu? Dan bila kita buat, apa rasa dia? Sebab macam tadilah, sebab kenapa mungkin kita tak berani buat? Sebab kita was-was. Duit tak ada ni, habislah nanti susah nak buat kerja apa semua bla bla bla, gimana makan apa semua kan. Tapi cubalah buat sekali.
Okey, menarik tu. Dan buat tu bukan bermakna kita kosongkan duit akaun tu, keluarkan duit, bagi kat rumah pegang kejap, Faham. bagi kat kawan pegang kejap, bagi kat mak pegang kejap. Hmm. Kita rasa sekarang ni, okey, kita selalu keluar rumah mesti ada duit, ada apa semua kan. Hari ni tiba-tiba kita keluar-keluar tak ada. Macam mana? Wah, menarik tu. Sifat qanaah lah Ustaz. Sebab, minta maaf bukan saya nak berbangga, tapi itu yang saya lalui sepanjang 12 tahun saya di luar negara gitu. InsyaAllah Ustaz. Ustaz nanti bagi semangat tu sikit saya. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz untuk pesanan tu. Dan boleh tak kata-kata akhir untuk penonton luar sana? Silakan. Allah Akbar, saya pun kadang nak cakap memalu juga, tapi itulah memberi ini bukan semata-mata duit, bukan semata-mata barang kan, tapi bila memberi itu sebenarnya apa yang kita mampu nak bagi kan. Mungkin orang nak kata-kata semangat, orang nak nasihat, ada orang rajin bagi duit tapi nasihat dia tak bagi, sharing kejayaan dia tak nak bagi. Dia nak tunjuk je dengan sedekah tu, dia nak tunjuk dia punya kekayaan contoh. Tapi sebenarnya kau share lah macam mana kau boleh kaya, apa yang kau lakukan, dan kegagalan-kegagalan yang kau lalui tadi tu. Itu bukan riak kan? Itu kan. Jadi kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dalam surah Wadduha kan, adapun apa-apa nikmat yang kamu dapat tu, kamu bercerita tu bukan cerita sombong, tapi kita nak share supaya orang beringat. Sebab sekarang ni, hari ni bila cerita pasal kaya, bahkan sedekah tu kadang pun dimanipulate. Sedekah tu kita manipulate sedekah. Oh, nak kaya sedekah, nak kaya sedekah, nak kaya. Berapa ramai sedekah tak kaya pun. Tapi macam tadilah, sebab dua, dia ada zahir, ada batin. Kan? Jadi pahalanya dah banyak dah. Highway dia nak masuk syurga ni dah standby dah. Kan? Kapet pun dah dibentang dah sebab dia memang rajin bersedekah kan. So ini antara perkara yang sama-sama kita nak kena fahami. Justru itu, apa pun dalam hidup kita ni, bila mana kita berbincang, contoh macam hari ni kita cakap tentang sedekah, memberi apa semua. Jadi tidak perlu kita terikat dengan apa yang kebanyakan orang cakap dekat luar sana. Kan? Sebab pokok pangkalnya dekat sini sebenarnya keyakinan kita dengan diri kita, keyakinan kita dengan Allah SWT, keyakinan kita dengan Nabi yang dah tunjuk teladan kepada kita tu, mengalirlah kepada sahabat-sahabat tabi'in sampailah kepada kita hari ni. Jadi kita punya suri tauladan panduan yang sangat banyak. Jadi kenapa mesti kita tertipu dengan kata-kata yang keliling kita hari ni, cakap tu, cakap ni sebagainya. Kata kalau derma nanti kaya lah apa semua. Kita buat bukan sebab Allah sebab kaya. Sebab tadi tu yang orang duk cakap tu kan. Wallahu a'lam. Wallahualam. Masya-Allah. Betul Ustaz. Selama orang kata 1 jam kita berpodcast ni, banyak saya dapat dan banyak menyentik jiwa saya untuk terus bersedekah. Dan untuk maklumat kalian semua, ingat bila kita mati maka terputuslah amalan kita kecuali 3 perkara: sedekah jariah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi topik untuk hari ini adalah topik tentang sedekah, dan sedekah inilah antara kunci untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amalan berpanjangan kita dalam menjadi insan ataupun ahli syurga insya-Allah. Maka habis perkataan saya tadi, maka habislah podcast ni guys. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa di lain masa. Terima kasih Ustaz Ghazali Sama-sama kerana bersama dengan kami di sini. Wakil daripada Yayasan Easy Prihatin juga. Terima kasih semua yang menonton, dan insya-Allah kita akan kembali dalam episod yang seterusnya bersama panel-panel yang akan datang. Saya Nik Buhai bersama dengan Ustaz Ghazali Ibrahim. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing off.